Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Angin bertiup amat lambat, daun beringin sungguh lebat. Apa khabar wahai sahabat? Nak tanya, dah selawat? Kalau belum selawat, jom sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, apa khabar kepada semua sahabat? Tanyalah Ustaz, saya doakan moga-moga kita semua yang ada urusan hari ini dipermudahkan, yang ada hajat moga-moga kita doakan Allah tunaikan, yang ada masalah moga-moga Allah kurniakan jalan penyelesaian insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepada sahabat tanyalah Ustaz yang saya kasih sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita nak menyambung pengajian hadis, iaitu satu lidah dua bibir. Bersama dengan guru kita Al-Fadil Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik, terima kasih. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz perjalanan ke sini? Lancar? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Baiklah, kepada anda yang ingin bertanyakan soalan, boleh sahaja buat panggilan ke talian bebas tol 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan soalan yang ingin diajukan sekitar tajuk perbincangan kita pada pagi ini, iaitu satu lidah dua bibir. Baiklah, saya rasa sebelum kita nak hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk pada pagi ini, eloklah kalau kita tinjau sebentar bagaimana perkembangan COVID-19 khususnya di negara kita Malaysia. Baiklah, kes yang dicatatkan semalam, kes baharu sebanyak seramai 1,594 orang. Kes kematian baharu dicatatkan seramai 3 orang. Jumlah kes aktif dicatatkan seramai 20,643 orang. Dan kes sembuh baharu dicatatkan seramai 1,181 orang. Jadi ini menunjukkan kepada kita yang kita masih lagi belum menang. Jadi kepada anda yang tiada urusan penting, jangan ke mana-mana, teruskan hashtag kita jaga kita insya-Allah. Baiklah, saya fikir terus kita hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Penerbit dan sahabat yang dimuliakan, dai hakim, seluruhnya muslim-muslimat, tuan-tuan puan-puan yang turut hadir dalam majlis ilmu pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi yang salam, majtama'a qaumun bi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim rahmah wa ghasyiyatuhum sakinah wa hafathumul malaika wa zakarahumullahu fiman indah. Atau kama qala Rasulullah SAW, itulah maksud tidaklah berhimpun satu golongan di rumah Allah. Pada ini sukar bagi kita untuk berhimpun di satu tempat. Betul. Ya, mudah-mudahan kita masuk dalam hadis ini bila mereka membacakan ayat Allah, membincangkan bersama-sama, melainkan Allah beri kepada mereka ni banyak kelebihan. Allah beri rahmat, Allah beri sakinah, Allah kirimkan untuk mereka kemustajaban doa para malaikat, dan disebut oleh Allah nama-nama mereka yang mulia itu. Mudah-mudahan kami dan tuan-tuan termasuk dalam golongan ini. Amin. Jadi perkara yang dapat kita lihat tentang isu lidah ni sebenarnya tuan-tuan, ada satu perkara besar dalam Islam. Itu sebab seorang ulama yang terkemuka namanya Imam Ghazali rahmatullah alaihi, imam yang sangat unggul ini, dalam kitabnya bertajuk Ihya Ulumuddin menulis satu bab khusus bertajuk Afatul Lisan, bahaya lisan. Ya, dan kalau kita perhatikan begitu banyak ayat dan juga hadis yang mengkhususkan tentang lisan ini. Dan juga dalam masa yang sama kita dapat lihat antara doa Nabi kita SAW, iaitu Nabi dilaporkan satu hadis sentiasa berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kazib wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Maksudnya, wahai Tuhan, bersihkan hati aku daripada sifat nifak, bersihkan amalan aku daripada riya, bersihkan lidah aku dari berkata perkara-perkara yang dusta, dan peliharalah mata aku dari melihat benda-benda yang haram,
kerana sungguhnya engkau mengetahui pengkhianatan mata dan juga apa yang terkandung dalam hati setiap manusia. Jadi apa yang Nabi SAW minta ni kepada Allah, salah satu daripadanya mohon kepada Allah supaya lidah kita ni tidak terlepas bercakap benda-benda yang boleh mengaibkan orang, boleh menambah dosa kita, boleh menyebabkan dalam hidup ini akan mengakibatkan berlakunya permusuhan. Banyak disebabkan lidah yang tidak dijaga sebenarnya. Orang kata lidah tak ada insurans lah. Ya. Jadi antara menariknya huraian oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, perkataan ni ataupun kalam kita ataupun lisan kita ni, apa sahaja kita ucapkan dia tak terkeluar daripada 4 perkara. Yang pertama, kata Imam Ghazali, perkara itu memang ada manfaat padanya dan tidak ada kemudaratan. Yang kedua, perkara itu ada mudarat, tidak ada manfaat. Yang ini perkara yang kedua yang nyatakan Imam Ghazali. Yang ketiga, perkara itu mengandungi mudarat dan juga manfaatnya dapat kita lihat sebanding. Ya, ada manfaat, ada mudarat. Jadi perkara ni ada manfaat padanya, ada mudarat padanya. Yang terakhir sekali, tiada kemudaratan dan tiada manfaat padanya. Maknanya perkara lara. Jadi kalau kita perhatikan ada 4 bentuk ucapan ni, cuma 1/4 sahaja yang dikehendaki untuk kita terlibat berkata-kata. 3/4 lagi adalah perkara-perkara yang boleh membahayakan kita. Yang mudarat, tak ada manfaat, tinggalkan. Perkara mudarat dan manfaatnya sama banyak, maka kita serahkan kepada orang lain untuk bercakap. Dan perkara yang tiada manfaat dan tiada mudarat padanya, maka lebih baik kita jauhi, kata Imam Ghazali. Jadi tinggal 1/4 sajalah. Itu sebab kalau kita lihat sebagai contohnya, bila Allah SWT menceritakan antara nikmat yang Allah jadikan kepada kita ni, surah Al-Balad sebagai contohnya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah kami telah beri kepada mereka ni 2 mata dan 1 lidah, 2 bibir, ya, dan kami tunjukkan kepada mereka 2 jalan, jalan baik dan jalan buruk. Jadi engkau sendiri yang buat pilihan. Ini dalam perbincangan para Ahlus Sunnah Jamaah berkaitan ayat ini, iaitu Allah mengetahui apa yang akan kita lontarkan, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan. Semua itu dalam ilmu Allah. Tapi pilihan diberikan kepada kita. Jadi berbalik kepada soal lidah ni tadi, begitu banyak ayat dan hadis yang dihimpunkan yang menunjukkan kepada bahayanya lidah ini apabila dia tidak dikontrol, walaupun dia satu anggota organ yang tidak bertulang. Betul. Tapi kesannya, impaknya sangat bahaya apabila kita tidak berjaga-jaga, kita tidak kontrol diri kita, seperti kata Imam Ghazali tadi dalam bab lidah ni, supaya kita lihat apakah ada keperluan atau tidak untuk kita bercakap pada masa itu. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi hari ini kalau kita nak bercakap sesuatu, cuba tengok adakah ada manfaatnya ataupun mudarat yang lebih besar. Kalau kita tengok ada manfaat, teruskan kita berkata ataupun terus kita berkongsi. Baiklah, pagi ini kita ada soalan yang pertama di Facebook. Zaleha Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru yang bertugas. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Soalan saya, apakah benar terdapat hadis yang mengatakan bahawa kebanyakan penghuni neraka adalah orang yang tidak menjaga mulut dan lidahnya? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i, Kampung Setanggi, Johor Bahru. Terima kasih kepada Puan Zaliha atas soalan. Betul ke Ustaz? Ya, dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi bercerita dengan seorang sahabat namanya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni salah seorang sahabat yang sangat terpelajar, berpendidikan, yang menjadi duta Nabi di Yaman, menjadi macam kita ibaratnya macam CEO zakat pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang bijak, yang muda, tapi sungguh banyak sumbangannya dalam Islam. Nabi telah bersabda kepadanya bahawa, lalu beliau mendengar Nabi bersabda, sakilat kau umuka ya Muaz, wahai Muaz, alangkah bahayanya, alangkah kalau kau tidak faham maksud kata-katamu. Kata Nabi kepada Muaz dalam bentuk bahawa Sayyidina Muaz bertanya kepada Nabi, adakah kami ini akan dikira di akhirat dihumban neraka kerana hasaidu alsinatina, hasaidu alsinatihim, ya Rasulullah, adakah kerana apa yang dilakukan oleh lidah itu? Maka jawapan Nabi, ya. Sungguhnya seseorang itu dalam konteks bila berkata-kata, dia berkata-kata perkara yang dia tidak tahu, mengatakan perkara yang tidak betul, yang tidak pasti, maka mereka akan dihumbankan ke neraka dalam hadis yang digambarkan tadi. Ya, jadi ini satu peringatan untuk setiap kita. Jangan kita pandang setakat perkataan itu tak apa, tak ada apa. Tapi sebenarnya tak ada apa itu yang boleh memberi satu yang bahaya kepada seseorang kita. Memang betul dalam hadis sahih mengatakan demikian. Ramai manusia dihumbankan neraka disebabkan hasaidu alsinatihim, kata Nabi SAW, iaitulah
disebabkan apa yang dikeluarkan, disampaikan, dikata-katakan oleh mereka. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan makna hari ini. Macam kata Ustaz tadi, walaupun lidah ni tidak bertulang Ustaz, tetapi dia mampu mendatangkan kemudaratan yang sangat besar. Baiklah, kita raikan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Ya. Boleh? Ya. Tahu? Okey, silakan. Baik. Cik Ilyas daripada Air Tampal Pinang. Ya, silakan Tuan Ilyas. Ajukan satu soalan. Okey. Apakah penyebab yang berlakunya tidak ada penjagaan lidah ni? Sedangkan kita tahu lidah punca kebanyakan daripada manusia ni terjerumus ke dalam neraka oleh Ya. disebabkan oleh lidah. Apakah punca yang menyebabkan keluarnya kata-kata yang tidak elok dengan keji ni? Adakah disebab oleh hati ataupun hausan syaitan? Dan bagaimanakah caranya untuk membendung perkara-perkara tersebut? Baik. Daripada Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas Abu Bakar. Menarik soalan yang diajukan berkenaan apakah faktor Ustaz berkenaan orang yang bercakap tidak menjaga lidah ni. Silakan Ustaz. Ya. Da'i dan juga para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Kata Imam Ghazali dan satu huraiannya, terdapat 20 sebab mengapa manusia mengatakan perkara-perkara yang menyebabkan ia berdosa di sisi Allah Taala. 20 faktor ya. Subhanallah. Jadi bila kita tahu penyakit, kita tahu punca penyakit, maka kita akan tahu apakah sebabnya. Betul. Maka kita kena kenal pasti apakah sebabnya perkataan-perkataan yang kita ungkapkan itu yang menyebabkan menjerumuskan seseorang itu ke dalam kemurkaan Allah, dan lebih malang lagi di akhirat besok memasukkan ke neraka. Ya, antara kalau kita perhatikan dalam surah Al-Qalam, bila Allah ceritakan seorang yang bernama Walid bin Mughirah ataupun Ahnas bin Syuraik, ini merupakan Firaun pada zaman Nabi yang sangat membenci Islam dan juga memusuhi Nabi Muhammad SAW secara khususnya. Sampai Allah turunkan ayat Hamazin Masya'in bin Namim, ya, walau tuti' kullah halafim mahin, jangan kamu taat kepada, jangan kamu dengar, jangan kamu cenderung kepada golongan yang namanya sama ada Walid bin Mughirah ni ataupun Ahnas bin Syuraik, yang mana kerjanya adalah untuk memburuk-burukkan Islam, memusuhi Nabi, mengadakan segala bentuk pemusuhan terhadap Islam. Ya, antara sifat-sifat mereka ni sifat sombong dalam bercakap. Kerana kalau kita perhatikan kata Imam Ghazali, antara sebab saya nak sebut kat sini ya. 10 Ustaz Ada banyak perkara. Yang pertama sekali kata beliau, kerana kita ni suka bercerita benda yang tidak penting bagi kita. Ya, al-haud fi kalam ma la ya'nihi. Kita ni suka masuk dalam bidang yang bukan bidang kita. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, itu sebab kalau kita perhatikan dalam hadis sahih Nabi SAW telah bersabda, inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sungguhnya sebaik-baik tanda keislaman seseorang itu adalah dia meninggalkan benda yang tidak penting baginya, tidak perlu baginya. Jadi dalam kehidupan kita, perkara ini kita kena faham ya. Jangan pula ada di kalangan kita yang melihat kemungkaran berlaku, jangan kita tak jaga kita pakaian orang. Itu bukan, itu amar ma'ruf nahi munkar, itu wajar berlaku. Tapi maksud kat sini kita mengambil tahu benda-benda yang tidak penting bagi kita. Kita duduk kat rumah bercerita tentang CEO itu. Apa kena mana dia kita cerita ya? Kerana cerita tentang orang tersebut yang kita jumpa, mungkin dia punya Insta dia ataupun kita terbaca Facebook dia, kemudian kita kutuk dia bukan main, lepas kita tak ada kena mana dengan dia. Jadi ini sebagai contoh dalam kehidupan yang zaman sekarang ni rancaklah berlaku dengan media sosial dan sebagainya. Yang kedua kata Imam Ghazali, al-afatu saniyah, perkara yang kita cek balik semula, apakah sebabnya kita melakukan perkara yang bersifat lidah ni, kalam yang bahaya yang menjerumuskan kita kepada dosa ni. Yang kedua, kerana kita ni bercakap benda-benda fudulul kalam. Kita berkata benda-benda yang apa kita nak panggil ni, benda-benda yang berlebihan. Kita mengulas satu benda itu berlebihan. Kalau kita pergi ke satu tempat tu, kita punya ulasan terhadap perkara yang kita lihat boleh menyebabkan orang yang nak pergi ke tempat itu pun tak perlu pergi. Detail kita punya cerita. Jadi tuan-tuan, ini bila mencerita banyak masalah. Ya, betul. Siapa yang bercakap banyaklah silapnya. Banyak silapnya, banyak dosanya. Betul. Banyak dosanya, fannaru aula bihi. Maka dia akan masukkan neraka. Sebab yang ketiga, iaitu al-khawd fil batil. Kita bercerita tentang benda-benda yang kebatilan. Menceritakan tentang kehidupan orang-orang fasik sebagai contohnya. Kita cerita tentang perkara-perkara maksiat. Jadi menceritakan perkara-perkara tersebut memadai untuk menyebabkan kita berdosa di sisi Allah SWT.
Ya, jadi bila kita lihat dalam surah Mudaththir, Allah menceritakan tentang orang yang bermasalah di akhirat. Antara kata-kata mereka, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dekat dunia dulu suka masuk bercerita benda-benda yang tidak penting dan melibatkan maksiat, melibatkan aurat orang, melibatkan keaiban orang. Kita suka masuk bercerita benda-benda semikian. Jadi tuan-tuan dimulakan sekalian. Yang keempat, kata Imam Ghazali, al-mira' wal jidal, iaitu kita ni suka berdebat dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun kita nak berdebat. Tuan-tuan dimulakan Allah sekalian, ya. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, siapa yang meninggalkan berdebat pada benda yang tak penting, walaupun dia betul, maka Allah akan binakan untuknya sebuah mahligai dalam syurga. Allah Akbar. Tengok kan? Jadi ini antara dalam Islam kita mengelakkan dalam perkara-perkara yang bersifat persisihan para ulama dan sebagai contoh. Yang kelima, kata beliau, sebab berlakunya kesalahan yang bersifat lisan dan juga kata-kata ini, iaitu al-khusumah. Al-khusumah ni berarti pemusuhan. Jadi pemusuhan ni menimbulkan perasaan dendam dalam hati. Lalu bila seseorang telah berdendam dengan orang lain, semua yang keluar, yang berlaku di pihak orang yang didendamnya itu, semuanya buruk-buruk belaka. Tak ada yang baik dah. Ya. Jadi kita kena adil dalam memberi satu penjelasan ataupun memberikan jawapan terhadap perkara-perkara yang berlaku. Walaupun wala yajrimanakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa. Allah menjelaskan kalau kita ni berlaku persisihan, tak suka dengan orang sekalipun, kena recognize benda-benda baik yang dia buat. Ya, jadi kita mohon pada Allah perlindungan supaya sifat seperti ini jauhkan daripada kita. Yang keenam, kata Imam Ghazali, perkara yang menyebabkan dosa pada kata-kata ni taqa'ur fi kalam wa huwa tashaddud wa takallufu saja' wal fasaha wa tasannu' fihi fa innahu takalluf mamqut. Kata Imam Ghazali, antara sifat yang menyebabkan seorang berdosa, kita ni suka apa istilahnya, berkata dalam bentuk perkataan-perkataan yang perkataan yang apa istilahnya, perkataan saya nak sebut, kita ni macam mengada-ngada bahasa kita. Ya, kita orang Melayu elok pergi cakap bunyi macam Arab. Lainlah kalau kita ni memang keturunan Arab betul. Jadi bunyi lidah kita mungkin mualat ini kecenderungannya lebih macam bunyi orang Arab, itu satu benda. Tapi kalau dalam hadis mengatakan orang mutasyaddiqun ini, mutafaihiqun ini, mutasyaddiqun adalah orang yang dalam berkata-kata dia nak attract orang. Kita dilarang ya dai untuk kita berpenampilan lain daripada orang. Sebagai contohnya, kita orang Melayu mungkin pakai jubah selesa, pakai smart macam ni selesa, pakai coat, pakai tie untuk orang bisnes, orang korporat sebagai contohnya sesuai. Orang pakai sampin pada raya, itu biasa, itu dapat diterima dengan baik. Tapi tiba-tiba kita pakai contohnya macam orang Afrika, dengan bajunya, dengan kopiahnya, dia dah pelik, dia nama dia Siyabu Syuhra. Maka demikian juga dalam berkata-kata, tuan-tuan, Allah jadikan kita, lidah kita ni lidah orang Melayu. Tak payahlah cakap pelat macam orang putih pula, macam orang Jerman pula, macam orang Arab pula. Yang menyebabkan orang pun susah, apa dia cakap Kita dengar pun geli, Ustaz. Ya, ini sebenarnya satu benda yang ditegah dalam Islam, kata Imam Ghazali. Jadi gunakan bahasa yang mudah untuk orang bercakap. Nabi SAW, Nabi kita contoh terbaik. Nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nunzila nasa manazilahum wa nukhatibahum ala qadri unqulihim. Kami, kata Nabi, diajar untuk bercakap benda yang orang faham, bahasa yang mudah. Ya, perkataan yang paling simple supaya sampai kepada matlamat dikehendaki. Jadi bererti bercakap dalam bentuk yang yang pelik, yang nak menarik perhatian orang, yang bunyi slang lain sikit padahal kita bukan seperti itu. Ini satu benda yang tidak disukai oleh Islam. Ini boleh membawa kepada dosa kerana ia sebahagian daripada Siyabu Syuhra. Kita nak menarik orang, nak mengajak orang untuk nampak kita ni kod lain daripada orang. Ya. Yang ketujuh, kata Imam Ghazali, antara perkara yang kita kenal pasti yang menjerumus kita kepada dosa bila kita tahu kita ada jalan keluar, insya-Allah. Itu apa dia? Al-fuhsyu wasabbu wa baza'atul lisan. Ini perkataan-perkataan keji, buruk, mencela orang, menggunakan perkataan-perkataan yang sangat keji. Sebab itu kita lihat Nabi kita SAW, laisa bifahishin wala ta'anin wala la'anin wala bazi. Nabi kita SAW bila disuruh untuk berkata, Nabi tidak akan menggunakan perkataan-perkataan yang keji dan buruk, perkataan-perkataan yang mengandungi makna yang menuarkan kecelakaan. Tidak, Nabi tidak akan gunakan perkataan seperti itu. Ya, bahkan datang golongan Yahudi yang musuh Islam pun beri salam kepada Nabi dengan perkataan yang buruk. Assalamualaikum. Assalamualaikum ni kata para ulama tafsir dalam hadis sahih dari Bukhari Muslim, berarti mati engkau, wahai Muhammad. Ini kata-kata yang buruk terhadap Nabi. Maka Aisyah radhiyallahu anha yang ada di situ menjawab dengan berbagai bentuk cemoohan. Nabi kata kepadanya, tak perlu jawab, aku dah jawab dah.
Kerana orang kafir ni kalau dia beri salam, kita tak dengar bahasa yang digunakan, mungkin mendoakan kecelakaan. Instead of disebut Assalamualaikum, disebut Assalamualaikum. Dibuangnya lam. Assalam berarti kesejahteraan, kebaikan untuk kamu. Tapi kalau Assalamualaikum, Sebaliknya Ustaz. sebaliknya. Maka Nabi menjawab, Waalaikum. Tak payah selepasnya, cukup memadai. Tengok bagaimana propernya Nabi mengajar kita dalam bercakap. Jadi Ustaz, banyak kita lagi perkara sini. ada 13 lagi Ustaz Ada 13 lagi tentang faktor-faktor yang membuatkan kita ni bercakap buruk. Jadi kita nak sambung lagi, tetapi kita nak berehat seketika. Kepada keluarga besar dan anak ustaz, kita nak beristighfar seketika, berehat seketika. InsyaAllah kita kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan pengajian hadis iaitu Satu Lidah Dua Bibir bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Jadi kepada anda yang ada kemusykilan yang ingin bertanyakan soalan, boleh buat panggilan ke 1800-881677 atau boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan yang menonton melalui Facebook, kalau boleh belanjalah, tekan butang like. Mungkin anda boleh tulis balik apa yang telah Ustaz kongsikan di ruangan komen. Dan paling penting, jangan lupa untuk kita sebarkan kebaikan pada pagi ini dengan tekan butang share, insya-Allah. Baiklah, kita terus meraihkan soalan seterusnya pada pagi ini. Soalan yang diajukan sahabat kita Rahimah Saud di Facebook. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru-kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Ada 3 soalan. Kita perlu hidup bermasyarakat. Yang pertama, adakah kita perlu berdiam sahaja ketika bersama mereka supaya tidak terlebih bicara? Yang kedua, apabila bersama orang-orang yang celupar ketika berbicara, bagaimana sepatutnya reaksi kita apabila kita disindir? Dan yang ketiga, bagaimana untuk menjadi seperti seorang wanita dahulu yang menjawab soalan dengan ayat-ayat Al-Quran sahaja. Subhanallah. Terima kasih tuan-tuan. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Rahimah Saud atas soalan. Silakan Ustaz. Kita bila berada dalam satu situasi bersama dengan orang kira kita bercakap, ada baiknya untuk kita jalin hubungan. Kerana hadis mengatakan khairukum man ya'laf wa yu'laf. Orang yang paling baik adalah orang yang mudah untuk didekati dan mudah untuk mendekati. Tinggal lagi bila kita melihat dalam program pertemuan itu, apakah ia satu benda yang baik, yang penting untuk kita ungkapkan atau tidak. Bahkan kadang-kadang kita terpaksa menyebut tentang aurat orang. Sebagai contohnya, Nabi SAW telah pun menjelaskan kepada seorang wanita bernama Fatimah, seorang gadis bernama Fatimah yang minta daripada Rasulullah merujuk isu bagaimana pinangan seorang lelaki bernama Muawiyah padanya. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Dan ini bukan Fatimah binti Rasulullah, ni Fatimah yang lain. Fatimah ni nama glamour bagi orang Arab lah. Jadi Fatimah ni bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pandangan Nabi terhadap Muawiyah? Maka Nabi menjawab, fadarabun nisa, ini lelaki di kaki pukul. Dalam hadis mengatakan, yang lain mengatakan falam yadha asa al-aqi, dia tak pernah letak rotan ataupun kayu daripada bahunya, menunjukkan bahawa dia sentiasa pukul orang. Jadi ada ketikanya kita kan bercakap. Itu sebab kata seorang yang, kalau kita perhatikan yang dikemukakan daripada asar bahawa merupakan kata-kata seorang Nabi Daud AS, kalau tak siap saya, bila Nabi Daud berkata, in kana al-kalam min fiddah fasukun min zahab. Ada ketikanya berkata itu merupakan perak, diam itu emas. Ini patah yang orang putih ambil. Sebenarnya daripada Nabi Daud AS, seperti kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi kita perhatikan apakah perlu kita berkata atau tidak. Kalau dah ada orang yang pakar dalam bidang itu dan dia memberitahu, maka memadai untuk kita diam. Contoh kita bertemu pada hari raya. Ada adik-beradik kita merupakan orang bijak dalam bidang muamalat. Contohnya banker ke, orang memang latar belakangnya ekonomi ke, dia bercerita. Kita ni mungkin belajar tak sampai ke bidang itu. Maka mereka bertanya, macam mana keluar masuk ekonomi, kita yang tak ada kena-mena nak bercakap pula. Maka ini yang tak betulnya. Kita yang lebih pula. Kita jumpa orang handsome macam Da'i ni, bercerita macam mana nak awet muda. Takkan orang macam saya pula nak jawab benda ni. Jadi keperluan untuk penjelasan kepada perkara itu kita lihat.
Dan magicnya dalam Islam ni kalau kita perhatikan, Nabi mengajar kita al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara min talaf. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, bahawa jiwa ni dia ibarat tentera yang bersatu, yang berbaris-baris. Jadi kalau kita dalam satu situasi kita melihat boleh ngam dengan orang itu, maka kita rasa kita nak bercakap, nak beri pandangan yang memberikan kebaikan kepada orang. Tapi ada ketikanya, ada kalanya kita duduk walaupun dengan adik-beradik, orang yang ada talian darah sekalipun, tapi kena lainnya direction hidup, kita rasa saya pun tak reti nak cakap apa benda. Rasa macam berada di atas bara umpamanya nak bangun, nak tinggal ke tempat itu. Ni satu sikap manusia. Kerana apa yang kita jadikan target dalam hidup akan membentuk peribadi kita dan juga menyebabkan keserasian kita dengan orang keliling kita sebenarnya. Jadi terpulang, ada perkara itu perlu dan penting untuk kita jelaskan, maka kita jelaskan. Tapi kalau perkara itu tidak memberi apa-apa kebaikan, seperti yang telah dikategorikan tadi, bercakap itu ada 4 bentuk. Mudarat ada, tiada manfaat. Elakkan. Manfaat banyak, mudarat tidak ada. Kena buat. Betul. Ya, umpama kita tengah sembahyang sekalipun, tiba-tiba ada orang, mungkin ada orang buta lalu di satu tempat, mungkin jatuh dalam lubang. Maka bercakap pada masa itu jadi wajib. Kalau tidak, jatuh dia. Betul. Jadi ada yang mudarat dan manfaatnya sama banyak. Berilah kepada orang lain untuk berkata, untuk mengelakkan tersilap. Kerana nanti kita akan tergelincir dan masuk ke dalam fudul kalam. Kerana bidang bukan bidang kita, kita bercakap mungkin akan menimbulkan masalah. Yang keempat, tiada apa-apa padanya. Tiada kebaikan, tiada keburukan. Maka elakkan, itu pun bahaya bagi kita, tinggal 1/4 saja nampaknya. Jadi yang kedua tadi, ketika kita berada bersama dengan orang yang mulutnya celupa, yang mulutnya bercakap benda-benda tanpa mengambil kira hal haram. Kalau kita berada dalam situasi itu, kita boleh ambil 2 peranan. Yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar. Mesti kita tegur, mesti kita betulkan. Seperti yang berlaku kepada, sebagai contohnya, Imam Ahmad bin Hanbal. Satu hari dia bersama dengan Ali bin seorang sahabat dia, kalangan muhadithin, Ibn al-Madini, bahawa beliau bergurau dengan Imam Ahmad, berkata kepadanya, saya tak ambil pada siapa pun, tapi kalau syaitan bagi, saya ambil. Allah. Ini gurauan. Maka Imam Ahmad yang sangat warak dan terkemuka itu mengambil keputusan untuk punya hazim mana tegasnya Imam Ahmad. Maka dia berkata, aku demi Allah, aku tidak akan bercakap dengan kau. Kerana kau bercakap benda yang tak sepatutnya. Kau ambil dengan syaitan. Tegas. Sehingga syaitan itu mahu manusia. Maka terkejut sahabatnya, berkata kepada Muhammad, aku minta aku bergurau. Engkau tak ada bergurau dalam benda seperti ini. Maka kita kena ambil peranan untuk membuat teguran. Ya, langkah baiknya kalau setiap kita ambil peranan ini. Termasuk ustaz-ustaz sekalipun. Kadang-kadang ustaz pun manusia. Kita mengajar setempat, kita berkata benda-benda yang tidak sepatutnya. Kadang-kadang dalam khutbah Jumaat kita bercerita benda yang tak sepatutnya. Orang datang, orang tidak faham isu itu. Maka menjadi tanggungjawab untuk kita tegur. Tegur dengan hikmah, ustaz. Saya suka ceramah ustaz, tapi saya rasa ustaz silap kat sini. Saya beri pandangan. Maka ustaz elakkan cerita benda macam ni sebab macam belakang orang. Contoh. Maka kita kena ambil peranan. Bukan saja untuk celupa, bahkan dalam perkara-perkara yang tak perlu, kita boleh tegur. Tapi seandainya, kalau teguran kita tu akan mendatangkan kemudaratan kepada kita, maka kita tidak boleh terlibat dalam perkara tersebut. Mungkin berikan impak yang negatif. Mungkin ada setengah-setengah pihak yang kalau kita laporkan keburukan tersebut, nanti akan beri mudarat yang lebih besar kepada kita. Maka tuan-tuan yang menurut saya, ini namanya fiqh. Fiqh ni berarti bagaimana kita meletakkan diri kita dalam situasi yang betul dan bertindak dengan cara yang betul. Namanya hikmah, orang yang bijaksana. Dulu ketika Mongol datang menyerang umat Islam di Syria, sebagai contohnya Dimashq, maka kalangan mereka melakukan buatan-buatan haram, sebagai contohnya minum arak dalam masjid, membunuh orang dalam masjid. Maka ketika buatan mungkar itu berlaku, para ulama tidak mampu untuk menegur, kerana menegur memberikan impak yang lebih buruk, iaitu mereka akan dibunuh. Maka berakhirlah orang-orang ilmuwan di Damsyik itu, di Dimashq sebagai contohnya. Jadi kita melihat pada situasi. Andai kita mampu untuk mengubah, ubah. Kalau kita melihat benda itu kita tak boleh ubah, kita doa seperti yang disebut oleh Imam Ghazali, Allahumma inna haza munkar la uhibbuhu wa la aqdir ala taghyirihi. Wahai Tuhan, ini perkara kemungkaran, tapi aku tak mampulah ya Allah, aku nak betulkan benda ni, memang aku tak mampu. Aku menyerahkan urusan ini kepadamu dan aku tidak mampu untuk mengubahnya. Aku mohon keampunan penuh untuk kesilapan, kekurangan aku. Jadi 2 keadaan. Sama ada kita kena mencela dan betulkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi kalau kemudaratannya lebih besar kepada kita dan orang keliling kita, tinggalkan dan doa kepada Allah Taala. Yang ketiga berkaitan dengan al-mutakallimatu bil Quran. Al-mutakallimatu bil Quran. Perempuan ini hidup pada zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar. Maka dia sentiasa berkata semuanya merujuk kepada Al-Quran. Sehingga detik-detik terakhir dia untuk berpisah daripada Abdullah bin Abbas pun, dia pergi ke untanya, Abdullah bin Abbas terkejut melihatnya. Semua perkataannya daripada Quran. Subhanallah. Ya, semua perkataannya daripada Quran.
Akhirnya bila dia dah bergerak untuk pulang, dia pun sampai kat untanya. Abdullah bin Abbas yang tercengang, kebingungan melihat orang seperti ini. Dia tengok je perempuan ni beredar. Dia tengok orang perempuan tak boleh sebenarnya kan. Tapi kerana kebingungan yang amat sangat. Tak pernah aku jumpa orang macam ni. Perempuan itu pergi ke untanya untuk dinaiki. Maka perempuan itu perhati, Abdullah bin Abbas melihatnya. Dia berkata, dia baca ayat daripada surat Nur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika askalahum. Ayat 31 surah An-Nur. Wahai Allah berfirman kepada orang-orang lelaki macam kamu, tundukkan pandangan daripada melihat orang perempuan. Sehingga ayat terakhir. Waktu terakhir apa kata Allah Akbar. Semua sampai yang terakhir sekalipun diingatkan aku lagi daripada ayat Allah SWT. Jadi kalau kita jadi orang seperti itu, memang satu kelebihan. Zalika fadlun minallah. Itu satu kelebihan daripada Allah. Tak semua orang ada keupayaan seperti itu. Tapi seandainya kita membaca daripada Al-Quran, kita jadi orang yang saleh, orang yang ada paduan masa ke semasa, insya-Allah perkataan-perkataan yang terbit mulut kita adalah perkara-perkara baik. Kerana Allah menyatakan banyak tempat dalam Al-Quran, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kamu takwa pada Allah, nanti Allah akan ajar kamu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah pada Allah, nanti Allah ajar kamu perkataan-perkataan yang baik-baik. Perkataan yang menjadi rawatan kepada orang yang penyakit, orang yang sempit dadanya menjadi senang. Bahkan ada satu cerita dai Imam Malik bin Anas adalah yang terkemuka di Madinah. Handsome, orang yang putih, kulitnya tinggi, bajunya putih. Kalau kita berada dekatnya, dah bau harum yang amat sangat. Imam Daril Hijrah, Imam bumi penghijrahan Nabi kita Muhammad SAW, dipanggil Imam Malik. Imam Malik berkata, dalam hidup ini kadang-kadang hati aku serabut, kusut. Dia panggil hamun. Hamun ni makna rasa macam resah. Maka apa aku buat? Aku akan mencari seorang tabi'in yang namanya Muhammad bin Al-Munkadir. Memadai bila aku pergi saja ke majlisnya, aku melihat saja wajahnya, mendengar saja kata-katanya, hilanglah semua keserabutan dalam hidup aku kadang-kadang berminggu-minggu. Hanya dengan mendengar kata-kata. Hanya mendengar kata-katanya, hanya melihat wajahnya. Jadi tuan-tuan, kita pohonlah kepada Allah supaya kita orang jadi seperti ini. Kata-kata kita kebaikan, nasihat kita dengari orang, anak-anak kita berubah dengan apa yang kita pesan. Mudah-mudahan kita menjadi sebahagian mereka. Ustaz, terima kasih atas penjelasan. Jadi apa yang boleh saya rungkaikan tadi, 3, iaitu yang pertama, bercakap ketika perlu. Yang kedua, kalau kita ada kekuatan, kita mencelah ataupun kita berdoa jikalau kita tiada kekuatan. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita nak terus menaikkan seorang pemanggil talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Datuk Jahazan Muhammad. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini, Datuk Dai dalam masyarakat kita ni memang adalah orang yang dikatakan sebagai inilah mulut laser ni, mulut yang tak ada insurans ni Datuk. Tapi kadang-kadang tu Datuk, kita tak ada niat pun nak menyinggung perasaan dia. Apabila kita cakap, kita dah puas tafis dah, puas orang kata supaya benda tu tidak menyinggung perasaan. Tetapi dia menyinggung juga. Kadang-kadang apa yang kita cakap ni, orang yang mendengar tu sensitif sangat. Jadi dia tersinggung dan mengatakan kita ni mulut jahat Datuk. Jadi soalan saya Datuk, bagaimana cara untuk kita mengelak daripada benda-benda sedangkan perkataan kita tu tak sengaja untuk menyinggung perasaan. Contoh dengan ibu bapa kita pun begitu juga Datuk. Tapi ada terasa juga kadang-kadang dia, ibu ayah ni dengan kita kerana silap. Kadang-kadang bukan dengan perkataan saja, dengan perbuatan pun boleh menyinggung perasaan. Jadi bagaimana cara untuk mengelak benda-benda ini? Kaedah yang terbaik lah Datuk, supaya jangan kita bercakap ni menyinggung perasaan orang dan orang menganggap kita sebagai mulut jahat, mulut laser yang tak ada insurans ni Datuk. Itu saja untuk pagi ni Datuk Dai. Senyum nampak gigi, ada rezeki. Kita jumpa lagi. Amin. Terima kasih banyak Datuk Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid. Saya suka pantun yang hujung tu. Betul ya Datuk, hari ini bila kita berkata-kata, kadang-kadang kita tak sengaja, tapi orang terasa. Bukan dari sudut percakapan sahaja, tetapi perbuatan kita. Mungkin Datuk ada sedikit nasihat, silakan. Encik Umar dan para penonton yang rahmati dikasihi Allah sekalian. Sebenarnya untuk merawat perkara ni, kata Imam Ghazali, terdapat pada 2 perkara saja. Yang pertama, kita kena tingkatkan ilmu kita, ilmu berkaitan dengan kemanusiaan, ilmu berkaitan dengan perhubungan, ilmu komunikasi dan sebagainya. Kadang-kadang kata-kata ni pun satu hal juga. Kita kalau kat Melaka dah ni, perkataan kasar sebenarnya. Kadang-kadang disebut bahasa, lama tak jumpa kau, hidup lagi rupanya. Kalau perkataan macam-macam, la habau dan sebagainya. La habau tu sebenarnya bahasa Arab, la khabar. Lama tak dengar khabar sebenarnya. Jadi kadang-kadang intonasi itu penting.
kita sampaikan satu benda yang bersifat lawak tapi bagi orang senang untuk dengar. Mesra jadinya. Tapi kadang-kadang kita bahasa kita keras, saya sebenarnya sayang kat awak. Mesej bagus tapi intonasi itu akan berubah. Maka kat sini tuan-tuan kita kena mendalami apa yang dipanggil sebagai carilah ilmu. Ilmu komunikasi ke manusia, ilmu untuk mendekati mereka, ilmu psikologi dan sebagainya. Yang kedua, amal. Bila kita tahu, kita beramal. Contoh dalam kehidupan seperti digambarkan. Nabi SAW pun berapa banyak kali Nabi terluka dengan perasaan Nabi ini terhadap orang Arab. Sebagai contohnya ketika Nabi membahagikan harta ghanimah dalam perang Hunain. Datang orang-orang Arab Badui kepada Nabi SAW. Wallahi ma'adalta ya Muhammad. Lam ta'adil ya Muhammad. Wahai Muhammad, engkau tidak adil. Sampai ditarik selendang Nabi, serban Nabi yang ada sampai menceruk leher baginda SAW kerana tak puas hati dengan pembahagian Nabi SAW. Lihat betapa banyak golongan seperti itu terhadap Nabi kita SAW pada saat baginda telah jadi pemimpin. Ya, ini adalah perkara biasa dalam kehidupan. Kadang-kadang terluka dan sebagainya. Itu sebab seperti telah dipesan tadi, kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang banyak sebagai contohnya dikemukakan oleh Imam Ghazali kat sini. Bila seseorang bangun daripada tidur, maka idza asbaha ibnu Adam asbahat al-a'da kulluha tudzakkir al-lisan ay taqul ittaqillaha fina fa innaka in istaqamta istaqamna wa in wajadta wajadna. Sebenarnya setiap pagi kalau kita bangkit dari tidur, semua anggota ini akan beri pesan pada lidah. Wahai lidah, takwalah Allah pada Allah. Ya lidah, bertakwalah pada Allah terhadap kami-kami yang lain ni. Kami tak boleh bercakap. Engkau je yang bercakap mewakili kami. Ya, kalau engkau bercakap benda betul, kami semua akan jadi orang yang betul. Tapi kalau engkau cakap benda yang sengit dan menyeleweng, menyimpang, kami pun akan menyimpang bersama dengan engkau. Ini sabda Nabi SAW tentang lidah. Pesan anggota yang lain terhadap lidah kita sebenarnya. Jadi kembali kepada persoalan yang timbulkan tadi. Bila kita berdepan dengan orang seperti ini, kita nombor satu sekali kena ingat bahawa orang seperti ini, kita bercakap dengan dia, dia tak akan menang. Dia tidak akan kalah. Walau tuti' kulla halafin mahin, masya'im binamim, hamazim masya'im binamim. Ya, orang-orang seperti ini, dia jenis memang dilahirkan dalam keadaan dia jenis orang tak boleh mengalah. Yang kita bimbang seperti kata Imam Ghazali ni masuk kepada bab khusumah. Khusumah ni berarti dia dah jadi satu pendendam. Kita kalau kena cakap sikit salah pada dia, dia akan ingat 10 tahun, 20 tahun. Dia akan bawa balik semula. Bila kena nanti dia akan ungkit balik semula dan kenakan kita balik semula. Mungkin malukan kita di hadapan orang ramai. Jadi orang seperti ini kita kena hindari. Kena elakkan. Ya, bahkan kita melihat dalam bentuk hijrah pun ada golongan yang melakukan perbuatan-perbuatan fasik, perbuatan-perbuatan yang seperti ini yang tak boleh kita dekati, kita hijrah, tinggalkan dia. Di satu tuntutan dan juga kebenaran dalam Islam untuk kita tinggalkan orang seperti itu sebenarnya. Dan kemudian kita kena ingat bahawa orang seperti ini kalau dia contoh ya dalam satu jadi kita berhenti sekejap. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan. Mana hari ini dua Ustaz yang perlu kita amalkan. Yang pertama, kena ada ilmu komunikasi Ustaz, supaya tidak menyakiti hati orang lain, dan amalkan ilmu yang kita pelajari. Baiklah, kita berehat seketika. InsyaAllah kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Banyak yang telah Ustaz kongsikan kepada kita semua, tinggal kita nak amalkan, dan paling penting jangan lupa untuk kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita dan juga adik-beradik kita yang lain, insya-Allah. Baiklah, saya agak tertarik dengan satu soalan yang diajukan sahabat kita di Facebook, Imran Syakir. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah ghibah salah satu daripada dosa akibat satu lidah dua bibir ini? Yang kedua, ghibah ibarat dinormalisasikan kini sehingga diberi nama membawang dan sebagainya. Apakah kewajaran dan bagaimanakah hendak mengelakkan ghibah daripada berleluasa? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Imran Syakir atas soalan. Silakan Ustaz. Ya. Ini antara satu dosa yang dikemukakan oleh Imam Ghazali tentang afatul lisan, tentang masalah-masalah lisan, iaitu isu-isu berkaitan dengan lisan, iaitu ghibah. Ghibah ni berarti dalam masalah ghibah ataupun irtab,
Dan itu kita dapat lihat dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, satu hari dalam kehidupan Nabi SAW ada seorang yang tersilap melakukan zina dan dia datang kepada Rasulullah untuk menyerahkan dirinya agar dihukum. Ini seorang lelaki dari suku Ma'iz. Dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan dia pada kali pertama Rasulullah bertemu dengannya, dia mendakwa perkara tersebut, Nabi mengabaikannya beberapa kali. Sehingga kali terakhir, akhirnya Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman selepas terbukti memang dia betul-betul salah, maka dia pun direjam. Selepas direjam itu, Nabi mendengar dua orang di kalangan Ansar sedang berbual tentangnya, berkata, tengok mana neraka jahanam dia akan masuk tu. Seolah begitulah maksudnya. Maka tiba-tiba bila dalam satu perjalanan Nabi nak bagi tarbiyah, ini tarbiyah secara analogi, dia perumpamaan. Maka sahabat yang mengumpat dan juga menceritakan tentang orang yang telah mati direjam ini, dihukum ini, maka Nabi melihat seekor bangkai binatang dan berkata kepada semua sahabat, siapa nak makan bangkai ini? Mari kamu berdua makan. Mereka terkejut, Rasulullah, mana boleh makan Rasulullah bangkai? Rasulullah SAW telah bersabda kepada mereka, berkata, sebenarnya umpatan kamu terhadap yang telah meninggal dunia direjam itu lebih dahsyat daripada kamu makan bangkai ini. Allah. Ya, itu sebab Nabi SAW bersabda pada para sahabat. Ya, atadruna mal ghibah? Nabi bertanya pada para sahabat, wahai sahabat semua, kamu tahu tak mana ghibah? Kamu tahu tak ghibah? Mereka menjawab, Allah wa Rasuluhu zikruka akhaka bima yakrah. Nabi telah menjelaskan bahawa menceritakan satu benda yang benar-benar ada dalam diri seseorang, yang benar-benar ada, itu namanya mengumpat. Tapi kalau kita bercerita benda yang tidak ada padanya, kita tambah pula, kita tokok tambah pula, goreng punya goreng lagi, maka Nabi telah mengatakan fakat bahad tahu. Kalau kamu bercerita benda, kamu tambah pula benda yang tidak ada padanya, maka itu merupakan kamu telah memfitnah dia, kamu telah menuduh dia, maka lebih berat daripada dosa mengumpat tadi. Dia satu kategori sebenarnya benda berkaitan dengan lisan. Jadi apa yang malang pada hari ini, kalau kita lihat kadang-kadang perkataan-perkataan digunakan tu ada unsur lawak, jenaka padanya. Ya, mungkin ada kita buat perkaitan lain bila anak-anak muda melumba motosikal, kita panggil apa dia, merempit. Bunyi merempit tu macam best, jadi semua orang nak try. Jadi membawang ni pun satu bahasa yang nampak macam best, tapi sebenarnya dia mengundang kemurkaan Allah Taala dan merupakan satu dosa besar di sisi Allah Taala. Itu sebab kita dapat lihat bagaimana dalam peristiwa Isra Mi'raj, setengah hadis yang panjang menceritakan kitab Dalail Nubuwah sebagai contohnya, Nabi melihat orang yang mengumpat ini bagaimana hukumannya dalam konteks neraka kelak. Jadi kita sebagai orang Islam kena jaga benda ni daripada berlaku, kena kontrol diri kita dan kena ingatkan dan kena ambil peranan. Ya, kadang-kadang kita lihat mungkin budaya kita orang-orang Melayu yang boleh dibaiki lagi sebenarnya. Ya, kalau kita pergi ke negara-negara maju, contohnya kita baca satu artikel, the best 40 country to stay in the world, bumi dunia yang ada 40 negara terbaik dalam dunia. Antara yang dinobatkan itu dari sudut kebendaan lah ya. Letakkan contohnya Jerman, Jepun. Kita tengok antara ulasan yang menarik oleh penulis bahan ini mengatakan mereka ni merupakan orang yang waktu berehat dan interaksi tengah hari dengan orang yang kurang. Contoh, ya, waktu makan mereka, waktu mesyuarat mereka, dia tak ada makan heavy macam kita. Kita kalau dekat negara, ya, awak nak bagi makan, awak macam mana kan? Ustaz nak tarik ke, Nescafe tarik. Habis nak beli goreng, habis kita duduk patut meeting 1 jam dari 3 jam. Tapi orang-orang di barat sana, mereka meeting kadang-kadang berdiri. Ada syarikat-syarikat besar yang punya peranan besar dalam bisnes dunia, mereka listed dalam 100 company terbaik dunia, mereka meeting berdiri. Kerana bila berdiri, semua orang akan penat. Bila penat, mereka cakap benda yang perlu saja. Tengok kan? Bahkan tentu bukan satu benda yang bijak kita nak berucap dekat parlimen sebagai contohnya. Kita jadi wakil rakyat, teguran kepada parlimen. Kita tak perlu, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kita bukan nak ceramah, kita nak sampaikan fakta. Jadi lihat pada keadaan. Di kulli maqamin maqal. Ya, setiap tempat tu ada keperluannya untuk kita bercakap. Jadi balik kepada soalan yang dikemukakan ni, kalau kita perhatikan, ini satu benda yang boleh kita perbaiki masa ke semasa. Tadi Ustaz ada sebut yang riba ni salah satu dosa besar, Ustaz. Bagaimana kita nak cegahnya, Ustaz? Pertama sekali, kita kena tahu dosa mengumpat ini adalah besar, hukumannya sangat besar. InsyaAllah dia satu dosa besar. Jadi orang yang beriman melihat dosa kecil sekalipun dilakukan macam gunung besar nak menghempapnya, kata Ibn Umar radhiyallahu anhu. Allah Akbar. Tapi si munafik melihat dosa yang dilakukan ibarat lalat hinggap di hidungnya. Anytime dibuat seperti ini, lalat itu akan terbang. Maka orang beriman bercakap dengan perspektif akhirat, kalkulator akhiratnya diaktifkan, dia akan merasakan keperluan untuk menjauhi benda-benda ni walaupun kecil, apatah lagi kalau besar. Pertama. Yang kedua, kita ni kena tingkatkan ilmu kita masa ke semasa.
Kerana orang yang sibuk menuntut ilmu akan dipelihara oleh Allah daripada melakukan berbagai-bagai bentuk maksiat. Sibukkan diri kita. Yang ketiga, sibukkan diri kita melakukan taat, kerana dengan sebab kesibukan melakukan taat tiada peluang untuk buat maksiat. Betul. Nombor 4, kata Imam Ghazali, kita banyakkan pergaulan dengan orang saleh. Ya, mujalah satu salihin, duduk dengan orang saleh yang akan mengingatkan kita kepada akhirat dan melupakan kita kepada perkara-perkara keduniaan, perkara-perkara tidak manfaat dan sebagainya. Yang terakhir sekali, banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Ya, seperti doa yang telah kita pelajari di awal-awal tadi, ataupun satu doa daripada hadis sahih yang lain, Nabi bersabda, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah. Aku mohon kepadamu ketakwaan, takwa. Aku mohon kepadamu kesucian diri, kehormatan diri, tak sibuk cerita keaiban orang. Dan aku mohon kepadamu, wahai Tuhan, kekayaan, aku tak bergantung pada sesiapa pun melainkan kepadamu. Baik Ustaz, tadi ada 5 perkara yang boleh kita amalkan supaya dijauhkan daripada riba. Yang pertama, tingkatkan keimanan kita. Yang kedua, sibukkan dengan ilmu. Yang ketiga, sibukkan dengan ketaatan kepada Allah. Yang keempat, bergaul dengan orang soleh. Dan yang kelima, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita ada seorang pemanggil lagi di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Da'i dan Datuk. Okey, saya Ismail. Di sini saya ada dua soalan yang ringkas. Yang pertama saya tanya, adakah dengan menggunakan jari jemari untuk menyebarkan fitnah di media sosial tergolong dalam dosa-dosa umpama satu lidah dua bibir? Yang kedua, bagaimanakah azab dari Allah Subhanahu Taala kepada mereka-mereka yang tidak memelihara satu lidah dua bibir di akhirat kelak? Itu Baik. soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail Maisa dari Sungai Buloh atas soalan yang menarik. Ada 2 soalan Ustaz. Yang pertama, adakah hari ini dia mungkin tak bercakap, tak menggunakan lidah, tapi guna jari jemarinya Ustaz untuk menulis perkara-perkara yang tidak elok di media sosial? Adakah dikira juga sebagai satu lidah dua bibir? Dan yang kedua, bagaimana azab orang yang tidak menjaga lidah ini? Ta'i dan juga para penonton dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, wa yatawaffakum bilaili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah lah yang matikan kamu waktu malam ketika kamu tidur, mati itu sebenarnya, dan mengetahui apa yang kau lakukan pada waktu siang. Jadi perkataan digunakan oleh Allah ni jarahtum. Kata para ulama tafsir, jarahtum ni berarti kamu lakukan apa sahaja. Pandangan melibatkan kelingan pun boleh menyebabkan dosa. Mungkin hidung, mungkin telinga, mungkin anggota, apa sahaja yang kita lakukan, kalau ia memberi impak negatif kepada orang lain, memberi mudarat kepada orang lain, kita bimbang di akhirat besok kita jadi orang yang muflis. Ni ada kaitan juga dengan soalan kedua. Atadruna man huwal muflis? Nabi bertanya kepada para sahabat, kamu tahu tak siapa yang muflis? Para sahabat jawab, man la dirham lahu wala dinar. Orang yang muflis adalah orang yang tidak ada duit sesen pun. Jawapan Nabi, tidak. Orang muflis ini adalah orang yang datang ke akhirat membawa kebaikan-kebaikan. Lalu di akhirat besok datang orang menyamannya, meminta kepada Allah haknya. Dia telah melukai orang ni, menganiaya orang itu, menghantar mesej orang itu, mungkin dalam istilah yang maksudkan tadi, melukakan perasaan orang itu, menghantar perkara-perkara yang haram, memanjang-panjangkan, viralkan, apa saja termasuk dalam bentuk gangguan kepada orang lain yang akan mengakibatkan di akhirat besok, maka orang itu menyamannya, minta kepada Allah haknya. Sehingga semua kebaikan yang dibawa di akhirat itu diambil orang. Sehingga bila kebaikannya diambil orang habis, luput, tiba-tiba masih datang lagi orang meminta kepada Allah. Ada lagi penganiayaan yang dilakukan olehnya terhadap mereka. Apa yang berlaku? Dai. Sekarang Allah mengatakan kamu tidak ada akaun kebaikan lagi. Duit kamu habis dah bagi kat orang. Pahala kamu hasanat, tak ada dah, habis. Sekarang ambillah keburukan mereka bagi kat kamu. Allah Akbar. Maka tuan-tuan, inilah padahnya orang yang mengambil hak orang kat dunia. Kat dunia lepas. Tak kisah tuan-tuan, kita boleh engage lawyer yang paling hebat untuk menyelesaikan kes kita. Kita menang. Tapi kena ingat, ke akhirat ada bahagian satu lagi, pertautan yang akan ditimbulkan oleh Allah Taala. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari akhirat nanti semua orang akan menjawab sendiri di depan Allah. Laisa bainaka wa bainahu turjuman. Kamu diri depan Allah, tiada siapa pun menjadi middleman, menjadi orang tengah di antara kamu dengan Tuhan. Kamu jawab apa-apa yang kamu lakukan. Maka orang beriman bila baca ayat seperti ini, hadis seperti ini, menimbulkan kesuburan iman dalam dirinya, menyebabkan tak apalah aku rugi kat dunia sedikit, tak mengapa, asalkan akhirat aku untung. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian,
Alangkah malangnya kalau kita bagi contoh kat seseorang kan, kata Imam Ghazali, Dr. Ratik Nablusi cerita. Saya kata pada seorang ni duduk bawah ni. Tempatnya bawah duduk, tak ada kerusi, panas mungkin, tak selesa duduk. Tapi anda duduk sini 5 minit, lepas ni 5 jam saya akan bagi anda satu kelebihan. Saya bagi sebuah kereta. Subhanallah. Maka begitulah bandingan dunia. Kita mengalami kesukaran, kesulitan di dunia, kita mengalami tekanan, orang menganiaya dan sebagainya, kita bersabar, kita tak respon dalam bentuk yang boleh bagi kemudaratan bahaya pada agama kita, tapi akhirat kita dapat satu kelebihan yang sifatnya berpanjangan. Sarmadiyun abadiyun, dia berkekalan, tidak ada noktahnya. Maka perkara semikian membangkitkan diri kita kesedaran untuk meninggalkan perkara-perkara maksiat, insya-Allah. Baik Ustaz, jadi apa pun yang kita nak lakukan ataupun apa pun yang nak kita sampaikan, hati-hati, jaga-jaga jangan sampai kita menjadi golongan yang muflis. Baiklah Ustaz, tadi Ustaz ada ceritakan 7 faktor kenapakah kita ini tidak menjaga lidah. Mungkin Ustaz boleh sambung faktor yang ke-8 yang menyebabkan kita ini berkata keji ataupun tidak menjaga lidah. Silakan Ustaz. Perkara ke-8 kata Imam Ghazali, perkara yang menyebabkan dosa sebenarnya adalah sifat iaitu la'an. La'an ni makna kita melaknat. Melaknat satu perkara. Itu sebab dalam hadis menunjukkan bila seorang sahabat melaknat kenderaannya, untanya atau kudanya, maka Nabi bersabda kepadanya, lepaskan. Sudah tiada kebaikan lagi padanya untuk kau. Maka tuan-tuan bayangkan kalau seseorang itu melaknat anaknya sendiri, Allah Akbar, melaknat isterinya sendiri. Satu dosa besar tuan-tuan ya. Seorang lelaki yang mempunyai isteri dan isteri itu digunakan Allah daripadanya anak-anak, maka dia memburukkan isterinya, mengkeji isterinya, memburukkannya, mengatakan perkataan-perkataan yang hina terhadap isteri itu di depan anak-anak yang lahir daripada rahimnya. Ini satu dosa yang sangat besar kata Imam Ghazali. Maka hendaklah kita menghindari sifat laknat. Dia tak boleh mengatakan orang perkataan laknat. Kerana dalam hadis yang lain mengatakan siapa yang mengatakan laknat kepada seseorang, laknat itu akan kembali kepadanya. Andai yang dilaknat itu tidak layak menerima laknat tersebut, dia akan keluar dan mencari mana tuannya. Allah. Jadi ini perkara yang kita kena awasi. Yang ke-9 kata Imam Ghazali, perkara yang aku lihat dan aku kaji merupakan dosa-dosa, iaitulah lagu-lagu ataupun perkara-perkara lara, perkara-perkara yang membawa kepada kecintaan yang bukan-bukan, perkara-perkara bersifat syahwat, perkara-perkara bersifat pemujaan, perkara lagu-lagu yang boleh menyebabkan seorang jauh daripada Allah SWT. Jadi ini juga masuk dalam lisan, lidah yang akan dimuhasabah di akhirat dan dihumban ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Yang ke-10 kata Imam Ghazali iaitu al-mizah. Mizah ni bergurau. Bergurau yang lampau-lampau. Nabi sendiri pun bergurau SAW ketika datangnya seorang perempuan yang berusia ke Masjid Nabawi, ke kuliah Nabi. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang perempuan tu macam makcik masuk syurga tak?" Nabi jawab, "Tidak." Nangislah perempuan itu. Dia mau pergi. Nabi pesan kepada para sahabat, panggil dia dan cakap kepadanya, Allah memberitahu, "Inna ansha'nahunna insya'a, faja'alnahunna abkara, uruban atraba." Ini yang kita lihat dalam surah Al-Waqi'ah. Jadi Nabi SAW mengajar orang ini untuk berkata, sungguhnya dekat akhirat besok makcik ni jadi orang muda, umur 30 tahun. Kata Imam Qurtubi lebih kurang 33 tahun. 35, 33 usia yang paling cantik, yang paling hebat pada seseorang, lelaki dan perempuannya. Maka Nabi bergurau. Nabi pergi ke pasar, ada seorang sahabat bernama Zahir. Zahir ni adalah seorang sahabat Nabi yang kulitnya gelap. Ya, dan seorang yang penampilannya tak begitu handsome. Maka Nabi pun bergurau dengan Nabi, peluk dia di belakang, tutup mata dia. Nabi berkata, siapa nak beli hamba? Siapa nak beli hamba? Nabi gurau. Maka orang tolong lepaskan aku, lepaskan. Akhirnya dia perasan yang memeluknya adalah Rasulullah SAW. Ini kan dia berkata, siapalah nak beli saya yang hitam ni, wahai Rasulullah. Rasul kata, walaupun kau kata demikian, tapi engkau di sisi Allah sangat mahal. Subhanallah. Dan ada juga kisah seorang sahabat bernama Nuaiman. Kata Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Isabah, Nuaiman ni seorang sahabat kaki lawak. Nak kata macam mana tuan-tuan? Satu hari datang sekumpulan orang Arab Badui nak belajar dengan Nabi SAW, bau unta. Maka sekumpulan sahabat bergurau, ni jenis gurau gila ni. Kata pada Nuaiman, Nuaiman, unta tu best kalau kau sembelih, tentu Rasulullah maafkan kau kan, kau sahabat suka lawak. Nabi mesti maaf, kalau kami buat kena hukum ni. Akhirnya Nuaiman ni sembelih unta yang dibawa oleh orang Arab itu. Dai. Disembelihnya. Bila disembelih, mereka pun jamu agaknya lama majlis Nabi dengan orang-orang Arab yang nak belajar itu. Bila dia keluar di Masjid Nabawi, Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahlan wa sahlan wa jalan. Untanya sudah disembelih orang, dibagi dagingnya kepada orang ramai, dimasak. Dia pun datang mengadu pada Rasulullah. Rasulullah, saya datang ni pada Rasulullah nak belajar tentang Islam. Unta saya diambil orang, disembelih, dibagi-bagi daging. Nabi bertanya, siapalah punya kerja ni? Maka Nuaiman telah melarikan diri, takut jumpa Rasulullah.
Maka Rasulullah pun jumpa, dan siapa yang buat ni? Mereka jawab Nuaiman. Allah, Nuaiman, engkau ni bergurau, over sangat. Maka Nabi menyuruh para sahabat untuk menggantikan unta Arab ini yang telah pun disembelih oleh Nuaiman. Ini kadang bergurau yang berlaku. Tapi pada-pada tuan-tuan, jangan nak tiru pula ya. Mungkin Nuaiman ni kalau kita kaji latar belakangnya, ada perkara-perkara tertentu yang berlaku dalam hidupnya yang menyebabkan Nabi memberi kerajaan khusus untuknya seperti itu. Baik Ustaz, maknanya hari ini kalau nak bergurau, ada limitnya, ada batasnya. Baiklah, kita nak sambung lagi faktor-faktor seterusnya, tetapi kita nak berehat seketika, beristighfar seketika. Kita kembali selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan pengajian hadis iaitu Satu Lidah Dua Bibir bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Jadi kepada anda yang ingin ajukan soalan, boleh buat panggilan ke 1800 881677 atau terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang tajuk kita pada pagi ini iaitu Satu Lidah Dua Bibir. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan seterusnya. Saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan oleh Kamarul Hizam Jaafar di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru, semoga sentiasa di dalam keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Satu lidah dua bibir. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adakah hadis Nabi SAW di atas mempunyai kaitan dengan satu lidah dua bibir? Mohon pencerahan Ustaz untuk kami semua ketahui. Terima kasih kepada Kamarul Hizam Jaafar atas soalan yang menarik. Silakan Ustaz. Ya, Da'i dan juga para penonton yang hati dikasihi Allah sekalian. Hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, iaitu Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun diam saja. Jadi satu hari ada seorang tabi'i yang terkemuka namanya Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ni seorang yang merupakan seorang tabi'i. Tabi'i berarti dia tak sempat jumpa, dia hidup pada zaman Nabi tapi tak sempat jumpa dengan Nabi SAW. Setengah mengatakan dia mukhadram. Mukhadram berarti dia hidup pada zaman jahiliah dan juga Islam. Jadi sahabat tabi'i yang terkemuka ni namanya Ahnaf bin Qais, seorang yang sangat hebat kata-katanya. Kata-katanya masuk dalam hati. Ibadahnya, pengaruhnya sangat besar sehingga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tak kala berjumpa dengan beliau buat kali pertama, Sayyidina Umar memenjarakannya. Allah. Kerana merasakan dia seorang ahli sihir. Kata-katanya sangat influential, sangat mempengaruhi orang. Akhirnya bila berada dalam penjara, kelihatan malamnya dia tahajud, siangnya dia puasa. Subhanallah. Sayyidina Umar pun menjadikan dia orang penting untuk dirujuk dalam banyak perkara akhirnya. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wafat, datang Uthman ganti wafat, Uthman wafat, datang Ali radhiyallahu anhu menggantikan wafat, mati syahid. Kedua mereka yang terakhir itu Umar, Uthman dan juga Ali. Maka akhirnya Ahnaf bin Qais ni dijemput oleh Muawiyah untuk berada di Dimashq. Maka dalam satu program, ibarat program bersama rakyat lah, maka Muawiyah menjadi khalifah orang Islam ini diberitahu tentang banyak perkara perkembangan negara dan sebagainya. Sudah tentu ketika berada dalam program seperti ini, banyak pujian yang sampai. Semua yang baik-baik. Ya, tuan-tuan yang jadi pemimpin kena amanah, tahu benda yang baik, benda yang buruk, selesaikan masalah rakyat. Maka apa yang berlaku kat sini, bila Muawiyah diberitahu banyak perkara-perkara baik, Ahnaf ni diam saja. Maka Muawiyah menanti, apa dia nak ulas ni? Akhirnya Muawiyah bertanya kepadanya, wahai Ahnaf, katakanlah, dengar kata-kata jawapan dia. Beri pandangan kamu. Ahnaf kata, wahai Amirul Mukminin, ana khiftullah in akunu sadiqan. Aku takut Allah kalau aku takut, ini akhsyaka in akun sadiqan. Aku nak kata benda betul, aku takut kau.
wa inni la akhafullah in kuntu kaziban. Tapi kalau aku berdusta untuk menyukakan hati kau, aku takut nanti aku nak jawab pada Allah macam mana. Ya, di depan Tuan orang semua puji. Saya nak cakap benda yang betul, saya takut saya nak cakap benda yang betul, saya takut Tuan marah. Saya cakap benda yang salah, Allah marah saya. Saya diam. Tuan-tuan tengok kan bagaimana cara berfikir orang-orang salih yang hebat macam Ahnaf bin Qais ini. Jadi balik kepada perkara ni tadi, memang dia berkaitan sangat dengan kedudukan kita pada hari ini. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik-baik ataupun diam. Beri ruang kepada orang lain untuk bercakap. Seandainya orang lain boleh mampu menyampaikan, lebih baik bagi kita. Kerana tuan-tuan, dikatakan Imam Ghazali, satu hari berhimpun, menarik cerita ni, 4 orang raja. Raja Parsi, Raja Rom, Raja India, Raja China. Ini maknanya diplomatik berjumpa. Maka kesemua mereka bercerita tentang pengalaman masing-masing. Antara conclusion, rumusan pada kata-kata semua orang-orang bijak yang jadi pemimpin-pemimpin negara besar, empayar besar pada masa itu berkata di hujungnya, alangkah baiknya bila kami melihat dan muhasabah istilahnya, recheck balik diri sendiri, reconcile balik semula diri sendiri, alangkah baiknya kalau kita tidak berkata perkara itu. Kerana akhirnya dia akan jadi satu penyesalan dan juga satu kesedihan yang tidak ada noktahnya bila dia telah dilepaskan kata-kata itu kepada seseorang yang lain. Walaupun kami pemimpin empayar besar dalam dunia, tapi bila kita berkata satu perkara, akhirnya tak boleh undur balik semula. Jadi penyesalannya sangat besar, tak boleh nak kita hitung, tak boleh kita nilai kerugian yang berlaku, kesedihan berlaku, penyesalan yang menimpa kita. Lebih baiklah kita berdiam daripada berkata perkara yang tidak penting. Ini kata-kata Maharaja, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan dalam Islam tentulah lebih banyak lagi perkara sedemikian berkaitan dengan perkataan yang diajar, ditekankan. Baik Ustaz, mana hari ini kalau boleh, kalau kita rasa benda itu baik, kita cakap, kita sebarkan. Tetapi kalau kita rasa benda itu akan mendatangkan kemudaratan, lebih baik kita berdiam diri sahaja. Baiklah Ustaz, kita nak sambung tentang faktor tadi, faktor yang kita sampai nombor 10, mungkin Ustaz boleh sambung yang ke-11 Ustaz. Ya, yang ke-11 kata Imam Ghazali, Al-Afatul Hadiyata Asyara. Ini merupakan kerugian ataupun isu yang ke-11 melibatkan lidah yang boleh mendatangkan dosa, iaitu as-sukhriyah wal istihza'. Sukhriyah ni wal istihza' ni kita merendah-rendahkan orang lain, menghina orang lain. Dan itu kita baca dalam hadis sahih, satu hari Nabi SAW bersama dengan isinya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, romantiknya keluarga Nabi ni, teguran Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini bukan mengumpat tau. Bila kita baca kisah-kisah teguran Nabi kepada para sahabat, termasuk para isteri, dia bukan mengumpat. Kerana ia satu pendidikan sebenarnya. Kalau ia umpatan para ulama yang mengumpulkan hadis itu berdosa, tak mungkin itu berlaku. Kerana al-ghibatu laisa bi-ghibatin fi sittatin. Ada 6 bentuk yang bukan dikira sebagai dosa bila kita lakukan. Contohnya macam kes tadi, orang nak berkahwin, tanya pada kita sebagai referee, apa pandangan kamu terhadap pihak itu, kita tahu tanpa menambah dan menukut, tambah apa yang kita tahu terhadap referral yang berlaku itu, maka itu dibenarkan. Begitu juga kalau kita dalam mahkamah, ni hakim panggil, apa pandangan Ustaz Fulan? Oh, tak boleh hakim, tak boleh mengumpat. Orang macam tu kena sepak muka. Kerana ada konteks yang dibenarkan untuk kita mengumpat sebenarnya. Jadi balik pada sebab yang ke-11 menjerumuskan orang ke dalam kemukaan disebabkan lidah ni tadi, itu as-sukhriyah wal istihza', menghina, memburuk-burukkan, menghina orang, merendah-rendahkan orang, underestimate orang. Ini berlaku dalam kehidupan Nabi bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah mengulas tentang Safiyah. Salah seorang anak isteri Nabi bernama Safiyah. Maka Aisyah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Aisyah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Safiyah tu cantik, cuma dia pendek sikit, rendah. Tuan-tuan, Nabi mendengar kata-kata Aisyah itu berubah muka Nabi, tuan-tuan. Nabi menegur, mengatakan kepadanya, wahai Aisyah, tahu tak kamu, perkataan yang kamu lemparkan itu, seandainya dimasukkan ke lautan, dia akan mengotori lautan keseluruhan. Allah. Tengok. Maka tuan-tuan, betapa kalau kita kata lebih daripada itu. Jadi ini adalah sukhriyah. Maknanya kita menghina ataupun memburukkan orang yang sebenarnya kata Imam Ghazali, bila kita burukkan orang, sebenarnya kita burukkan yang mencipta orang itu, Allah SWT. Maka jangan kita berani ada tajarruk, jangan kita ni menjadi orang yang berani untuk membetulkan atau mengatakan apa yang Allah buat itu tidak betul. Lagi sifat yang ke-12 iaitu al-ghibah. Ghibah kita telah bincangkan tadi, iaitu mengumpat. Zikruka akhaka bima yakrah. Menceritakan tentang seseorang benda yang betul-betul ada padanya, tapi memang dia benci kalau dia tahu kita cerita benda itu. Memang dia tak suka. Benda itu ada kelemahan padanya. Kan manusia ni tak perfect, tuan-tuan.
Semua manusia ada kelemahan, ada keaiban, ada kekurangan. Yang sempurna hanyalah Rasulullah SAW sahaja. Ya. Yang ke-14, yang ke-13, Namimah. Namimah ni berarti kita mengadu domba. Satu hari Nabi berjalan di Madinah dan melalui satu perkuburan. Dan Nabi telah bersabda pada para sahabat, sungguhnya kedua orang di dalam kubur ni sedang diseksa oleh Allah. Yang pertama kata Nabi SAW, li'annahu kana la yastanji minal baul. Dia tidak istinja dengan betul. Ya, kata Imam Ghazali mengulas perkara ni indah sekali pandangan Imam Ghazali. Ya, itu sebab setiap kali kita beristinja, kita istighfar kepada Allah. Ya Allah, istinja aku ni aku tak tahu bersih atau tidak, tapi aku mohon kepada Engkau supaya aku selamat daripada azab kubur. Berpandu pada hadis yang tadi. Jadi yang pertama kata Nabi, dia diseksa kerana tidak istinja dengan betul. Maka pakaiannya bernajis, auratnya bernajis, sembahyang dalam keadaan bernajis. Yang kedua, wa kana yamshi bin namimah. Kerja dia adalah mengadu domba, menyampaikan kepada orang. Itu sebab cerita seorang ulama terkemuka namanya Muhammad Hassan Didu dalam ceramah berlaku di Mauritania. Ini berlaku pada abad ke-20, tuan-tuan. Iaitu ada dua orang adik-beradik yang tidak berkahwin, perempuan kedua-duanya. Mereka ni seorang yang meninggal dunia. Katalah kakak tinggal, adik meninggal. Maka anak-anak saya datang uruskan. Orang-orang Mauritania ni pakai serban besar-besar, Ustaz. Serban kadang letak cincin, letak jam, serbannya besar. Kadang-kadang buka serban letak saja, nanti pakai balik. Pada hari itu dia mengkebumikan makcik yang meninggal itu. Maka dia terpasal seolah ada macam satu jatuh daripada serban dia. Tapi dia tak pedulilah. Balik ke rumah, dia rungkaikan serban, baru dia perasan, Allahu Akbar, jamnya yang mahal itu jatuh dalam kubur makcik masa dikebumikan. Jam letak dalam serban. Ini orang Mauritania, serban mereka besar kan? Maka dia pun kesal. Dia pun ajak kawan-kawannya gali kubur makcik itu. Pada waktu malam dengan kawan-kawannya gali kubur makcik. Ini cerita betul, tuan-tuan. Abad ke-20 berlaku. Mereka pun menggali kubur. Alangkah terkejutnya, separuh perjalanan, tiba-tiba keluar api, menyergah keluar. Terkejut mereka. Berlari bertempiaran mereka pulang. Anak saudara ni heran, kenapalah? Apa berlaku? Api membakar makciknya. Apa berlaku? Mesti tak kena ni. Kita tanya pada yang hidup. Yang hidup tu tak nak cerita benda-benda yang buruk terhadap adiknya. Memanglah orang nak mati, kita tak boleh cerita keburukannya. Cerita yang baik-baik belaka. Tanya, desah, pujuk makcik saya ada pengalaman. Makcik saya cari jam, saya jatuh dan api keluar. Makcik kita nak, makcik beritahu kat kau jangan cerita orang lain. Sebenarnya makcik kau yang meninggal tu orang yang baik, yang mulai tahajud, sedekah. Habis apa kurang makcik? Dia satu hal je dia tak diubah sampai dia mati. Iaitu dia suka menyampaikan. Ya, kafa bil mar'i athiman an yuhadith akhahu bi kulli ma sami', kata Nabi SAW. Cukuplah orang itu berdosa andai dia menyampaikan semua benda yang dia dengar. Tak boleh tau. Kita kena tapis. Kena saring dulu. Benda ni sampai ke tidak? Perlu ke tidak? Untuk disampaikan. Sampai macam gaduh orang buat apa? Maka tuan-tuan, dalam kisah yang berlaku ni, kata para ulama di Mauritania, ini peristiwa berlaku. Tidak disebut di manalah. Cuma untuk menjadi pengajaran kepada kita, namimah ni iaitu mengadu domba. Menyampaikan. Ada perkara kita kena sampaikan, ada perkara kena simpan. Tak boleh sampaikan. Bahkan dalam hadis pun menunjukkan, imam yang mulia macam Imam Malik berkata, aku ini mempunyai banyak hadis aku hafal, tapi sebahagiannya aku sampaikan. Kerana kalau aku sampaikan semua, rosak agama manusia. Tak boleh. Kata Abu Hurairah, aku menghafal daripada Nabi dua bekas wi'a ini. Amma al-awwal fabathastuhu, yang pertama aku sebarkan, yang kedua aku simpan. Kerana kalau aku sebarkan yang kedua itu, potong leher aku nanti. Kerana banyak perkara yang kita tahu kita tak boleh sampaikan pada orang dengan sewenang-wenangnya. Apatah lagi kalau mengumpat atau mengadu domba ni, tuan-tuan. Yang ke-14 dikatakan bahawa perkara yang menyebabkan seorang berdosa kalam zil wajhaini. Ini adalah sifat talam dua muka. Pergi ikut ni bercakap macam ni, pergi kat orang ni bercakap macam ni. Ya, bila akan selesai masalah? Bila ramai orang bersifat talam dua muka. Memang sukarlah, tuan-tuan, untuk cakap kerana benda yang baik ni ibarat ubat, dia pahit. Maka cara penyampaian tu kena hikmah, tepat pada waktunya. Maka kita kena jadi orang yang berwaspada. Kerana perkara yang ke-14 ni, kata Imam Ghazali, sebenarnya satu asas kepada pembangunan tamadun, kemajuan manusia. Apabila orang itu jujur untuk berikan pandangan. Andai dia tidak jujur, maka inilah yang berlaku. Kerana semua orang berpura-pura tak mau cakap benda yang betul. Maka ini dosa sebenarnya. Ini 14 perkara. Nak lanjutkan lagi ya? Boleh Ustaz, silakan. Ya. Jadi disebut lagi oleh Imam Ghazali antara perkara-perkara yang menyebabkan dosa ini, iaitulah kita ifsya'us sir. Kita menyampaikan rahsia. Benda tu tak perlu disampaikan. Orang kata pada kita, Ustaz, ni saya cerita Ustaz je tau. Yang cerita kat orang lain.
Cerita juga. Ya, kita pun dengan bangganya pergi jumpa orang. Sebenarnya ramai orang jumpa dengan saya, tanya masalah. Antaranya fulan tu tahu tak? Terutamanya kalau kita jadi peguam syar'i sebagai contohnya. Orang tanya pada kita isu kekeluargaan, kita nak tarik, attract business semua, kita jumpa dengan orang, cerita pula keluarga tersebut. Tak payahlah tuan-tuan. Itu amanah bukan? Tapi kalau tak buat macam tu, macam mana nak dapat business? Saya bagi contoh lah. Jadi sebenarnya kita tidak boleh menyampaikan rahsia orang. Kalau orang tanya, betul ke tuan menjadi lawyer pada pihak itu? Betul. Apa berlaku? Saya tak boleh ulah, ini keluarga orang, rumah tangga orang. Saya juga bertanggungjawab depan Allah. Jawab macam tu kan bagus. Tapi yalah tuan-tuan, hidup zaman sekarang kalau tak glamour, susah pula tuan-tuan. Lagi berikutnya kata Imam Ghazali, iaitu al-wa'dul kazib, iaitu membuat janji tipu, janji palsu. Ya, tapi tidaklah melibatkan anak-anak, kata Imam Ghazali. Anak-anak kita kata, "Bah, ni cuti panjang jalan Pening lah, bah." Ya, insya-Allah, duit tak ada sebenarnya. Kita jawab begitu bukan kita nak menipu dia, tidak. Tapi dalam hati kita fikir, aku cakap tak boleh kang, kesian kan anak. Cakap boleh kang pun tak. Insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Tuan-tuan, anak-anak nak beli sebagai contohnya game. Tahu game ni tidak ada baik padanya. Kita kata, insya-Allah, insya-Allah. Kau belajar sungguh, nanti apa bagi dia. Bila kita belajar sungguh dapat kesan baik, kita mencerita pada dia. Sebenarnya, aku tengok dalam game ni, nampak lama orang patut tutup aurat. Nanti kau mau tak semayang. Lama anak pun tengok, abah ni ngelat. Jadi tuan-tuan, jadi al-wa'd bil-kazib, kata Imam Ghazali, adalah kita menipu orang. Itu sebab salah satu nama akhirat dipanggil Yaumut Taghabun, hari penyesalan. Kenapa? Semua orang menyesal. Orang yang menjadi orang bawahan menyesal kerana tidak taat kepada orang atasan. Orang atasan menyesal kerana menipu orang bawahan. Ya, seorang suami menyesal kerana tak penuhi hak isteri. Seorang anak menyesal tak penuhi hak ibu bapa. Seorang ibu bapa menyesal kerana tak penuhi hak anak-anak. Jadi perkara yang namanya al-wa'dul kazib ini, iaitu melakukan janji dusta, adalah dosa yang ke-16 ya. Yang ke-17 kata Imam Ghazali lagi, iaitulah orang yang bila berjumpa dengan yataraddad bainal muta'adaini fayukallim kulla wahid fil kazib. Orang yang melihat dua orang bergaduh. Dan dia menambah lagi petrol pada api yang sedang nyala. Batu api Ustaz Batu api. Kalau kita melihat dua orang dia bergaduh, tanggungjawab kita adalah meleraikan. Bahkan dalam hadis mengatakan bila kita berbohong sekalipun dengan tujuan ini satu bohong ini dibenarkan. Adik-adik ni berpecah belah, bergaduh. Maka kita pergi pada Kak Long, jumpa pada Abang Ngah, kedua ni bergaduh, tak boleh jumpa. Kita jumpa pada Kak Long, kita bawa makanan ke Kak Long, ni Abang Ngah bagi. Abang Ngah bagi. Ya betul kau. Ya, Abang Ngah bagi. Padahal kita beli benda itu. Nanti kita pergi pada Abang Ngah pula. Abang Ngah itu jumpa Kak Long, dia hantar kek air jadi. Terkejut mereka. Ya, sedangkan keduanya sedang berkelahi. Boleh Ustaz Patutnya begitu. Ini tidak. Kita jumpa, kita tambah lagi. Betul. Itulah saya dah cakap lah itu. Semarakkan lagi ya. Semarakkan lagi. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan, ini yang ke-18 kan? Betul, ke-17. Ya, yang ke-18 ini dikatakan oleh Imam Ghazali lagi, iaitu apa yang dinyatakan kat sini, al-ghaflah an daqa'iqil khata' fi fahwal kalam. Seorang yang dalam bercakap ini dia membiarkan perkataan-perkataan lalai keluar daripada dirinya. Dia gunakan perkataan-perkataan yang buruk. Orang cakap padanya, anda tak sesuai guna perkataan ni. Peduli apa aku outspoken lah. Aku belajar kat mana, kat Western, kat US macam ni. Tuan-tuan nak ikut orang US ke nak ikut Nabi tuan-tuan? Siapa yang bagi syafaat kat akhirat besok? Betul. Ada orang seperti itu kelakuannya. Tak, I'm very transparent. Sorry, spoken. Vocal. Tuan-tuan, ni tak betul lah tuan-tuan. Kita patutnya ikut Rasulullah SAW. Apa kita ikut orang yang tak akan bagi syafaat kepada kita di akhirat? Dan satu majalah muka Reader Digest berita tentang leader yang ada dalam dunia. Siapa leader tu? Leader yang ada di barat ni, dia bangga-banggakan itu kaki perempuannya, kaki botolnya, kaki penganiayaan kepada orangnya. Depan orang memang dia cakap yang best-best. Kenapa kita kena ikut mereka tuan-tuan yang boleh sekalian? Yang ke-19 dikatakan kat sini iaitu thumma fatu su'al al-awam an sifatillah azza wa jalla an al-huruf allati hiya qadimatun muhdatha. Iaitu sifat orang awam yang bertanya tentang benda-benda yang dia tak perlu tahu. Dia saja nak tanya untuk menimbulkan kekeliruan. Dan tuan-tuan, saya ingatkan tuan-tuan, mimbar Jumaat bukan tempat untuk kita bertelagah dengan orang. Allah. Mimbar Jumaat ada tempat untuk berpesan, mengingatkan orang kepada kewajipan, kepada tanggungjawab, kepada amal saleh yang kita kena lakukan. Bukannya kita duduk kat mimbar itu, kita menimbulkan fitnah. Sampai orang datang pun orang jadi keliru, tuan-tuan yang boleh kau sekalian. Kerana Imam Besar Al-Azhar, Syekh Jadal Haq, Ali Jadal Haq pernah berkata bahawa orang awam ini seperti pandangan kebanyakan para ulama Islam, orang awam mereka ikut mazhab
imam mereka, mufti mereka. Maka kita yang belajar sikit kan, ada persisihan pendapat, tak perlulah kita cerita atas mimbar. Bercerita pula tentang pegang isi dan ambil uduk, tak batal sembahyang. Apa tujuan kita, tuan-tuan? Jadi ini adalah perkara yang menimbulkan masalah kepada orang ramai, kata Al-Imam Al-Ghazali, iaitu perkara yang akan menyebabkan dosa. Dan kemudian yang terakhir sekali, yang ke-20, Yang terakhir Ustaz. Imam Ghazali mengatakan iaitu memuji orang melampau-lampau. Memuji orang berlebihan. Kalau Nabi kita SAW pernah bersabda, umirna an nahthu'a ala wujuhil maddahin turab. Kami disuruh untuk melemparkan ke muka orang yang memuji itu tanah. Maka Abu Bakar tidak melakukannya kerana Rasulullah pun tak melakukannya, kerana kita tengok dalam syair-syair orang yang memuji Rasulullah SAW, sebagai contohnya syair Ka'ab, Hasan bin Sabit memuji Rasulullah tidak pula melemparkan mukanya dengan tanah. Tapi Sayyidina Osman, Sayyidina Umar hampir-hampir buat begitu. Sayyidina Abu Bakar bila orang mengatakan kebaikan tentangnya, memujinya, dia akan berdoa, Allahumma la tu'akhizni mimma yaqulun waghfirli fima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dikatakan orang. Ampunkan aku pada kelemahan-kelemahan yang mereka tidak nampak tentang diriku. Janganlah kau kira aku pada kekurangan kekurangan yang aku lakukan yang aku tak sengajakan. Orang nampak yang baik-baik belaka. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalaulah seseorang itu melakukan dosa-dosanya ditampakkan Allah dalam bentuk bau, tentulah orang tak boleh dekat dengan kita kerana busuknya kita. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi insya-Allah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, tetapi ini di TV3. Teruskan bersama dengan kami siaran tambahan 30 minit lagi di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin kau buka TV kan, alamak lupa pula nak tengok Tanyalah Ustaz, pada pagi ini kita membincangkan tentang topik pengajian hadis Satu Lidah Dua Bibir bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Jadi kepada anda yang ingin ajukan soalan, boleh buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudi tekan butang share, yang sudi tulis balik apa yang telah Ustaz sampaikan di ruangan komen dan tekan butang like. Baiklah, jadi saya tertarik dengan satu kenyataan yang telah Ustaz kongsikan tadi, iaitu tentang pujian. Bila sebut tentang pujian ini, adakah bentuk pujian yang dibenar ataupun semua pujian tidak dibenarkan, Ustaz? Ya. Silakan. Dai yang dimiliki Allah sekalian, para penonton yang dikasihi ayah ibu, kalau kita perhatikan dalam bab hadis sebagai contohnya, dalam satu bab Imam Bukhari menamakan bab man athna ala akhihi bima ya'lam. Bab pada menyatakan pujian seseorang terhadap saudaranya apa yang dia tahu. Kita belajar dalam hadis Nabi memuji beberapa orang sahabat. Contohnya seorang bernama Abdullah bin Salam. Iaitu Nabi SAW telah pun mengatakan bahawa dia ahli syurga. Sehingga kata Sa'ad, ma sami'tu Nabi yaqul li ahad yamshi al-ard innahu min ahli jannah illa li Abdullah bin Salam. Kata Sa'ad, aku tidak pernah mendengar Nabi menceritakan kewujudan seorang manusia yang masih berjalan di atas muka bumi sedangkan syurga telah diperuntukkan untuknya. Iaitulah Abdullah bin Salam. Jadi sini Nabi muji seorang manusia. Tadi kita cerita tak boleh puji kan, kata Imam Ghazali. Betul. Begitu juga satu hari bila Nabi mengatakan siapa yang pakai kain ataupun pakai jubah dalam keadaan labur, dia pakai khuyala. Khuyala ni berarti dia makan bentuk sombong, macam ada setengah-setengah negara yang maju, negara yang kaya raya, orang Arab tu lah. Pada hari perkahwinan anak mereka nanti dipakai jubah panjang macam Superman. Panjang ke belakang. Nanti jubah itu menyapu segala kekotoran kat lantai. Nanti ada orang tolong pegang pula belakang. Ini adalah budaya khuyalak, tuan-tuan. Khuyalak mana sombong. Nak tunjuk bahawa aku kaya sangat, baju aku kena panjang lebih daripada orang. Ini haram hukumnya. Kalau memang kita beli panjang tak sebab nak potong, itu perkara lain. Bahkan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pun pernah menegur saat dia nak mati dah di atas kamar, di atas katil ranjang kematian, Sayyidina Umar menegur seorang anak muda yang pakai jubah panjang.
Ya, pendekkan fa'inahu anqa li nafsika wa asqa li rabbika. Pendekkan jubah lebih kurang macam ni ke bawah. Kalau bawah nanti kamu terpijak, kamu tersapu najis dan sebagainya. Maka Sayyidina Umar pesan supaya pendekkan jubah. Tapi berlaku satu kes, itu Sayyidina Abu Bakar sendiri, beliau seorang yang kurus, maka kain dipakainya itu meleret ke bawah, melorot meleret ke bawah. Melorot ke meleret Meleret. meleret ke bawah. Maka Abu Bakar sendiri bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Rasulullah melarang pakai kain labu menyapu bumi. Saya begini keadaan saya." Maka Nabi SAW telah menjawab, memberitahu Abu Bakar, "Anta lasta minhum." Engkau tak termasuk kalangan itu, Abu Bakar. Maknanya mafhum mukhalafah daripada kata Nabi ini merupakan satu pujian buat Abu Bakar. Begitu juga Nabi memuji beberapa orang sahabat lain, macam Nabi berkata pada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, "Ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik." Nabi telah bersabda kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu dalam pujian baginda kepada Umar ni dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "Engkau tidak melalui satu tempat melainkan syaitan akan menjauhi tempat tersebut, wahai Umar." Umar kalau setempat, syaitan tidak akan melalui tempat tersebut. Hebatnya Umar punya iman, ya. Maka kata Al-Imam An-Nawawi mentaufikkan, menjelaskan isu ini, beliau berkata, "Qad ja'at ahadits katsira fi sahihaini bil madhi fil wajhi. Qala al-ulama wa tariqul jam'u bainaha anna an-nahya mahmulun al-mujazafa fil madhi wa ziyada fil awsafi aw ala man yukhaf ala fitratihi min i'jab wa nahwihi idza sami'a al-madha." Nah, Imam Nawawi menjelaskan, imam besar mazhab Syafi'i ini dalam rumusannya berkata, ternyata dalam hadis banyak menunjukkan Nabi memuji para sahabat terang-terang, depan-depan. Macam mana boleh kata Imam Ghazali tadi tidak boleh puji? Kata Imam Nawawi menjelaskan isu ini, pujian yang memang lahir daripada keikhlasan. Pujian yang memberi motivasi kepada orang itu untuk kekal dalam keimanan. Pujian yang tidak melampau-lampau. Dan pujian terhadap memang orang ni orang saleh. Kalau kita zaman sekarang ni, zaman fitnah, elakkan daripada puji orang masih hidup, tuan-tuan. Kerana kita tak tahu sama ada orang itu kekal melakukan ketaatan itu sampai ke akhir hayatnya atau tidak. Baik kita cerita orang telah mati. Saya Tuan Guru kat Melaka, Tuan Guru ni orang saleh, tak apa dia dah mati. Jangan cerita orang depan kita. Kerana kita tak tahu apakah dia berkalan dan apakah depan kita saja nampak bagus dan sebagainya. Dan adab kita, kalau orang menceritakan, bertanya tentang seseorang lain yang kita tahu kebaikannya, orang tanya, "Apa pendapat Ustaz tentang Da'i Hakim?" Saya kata, saya nampak pada dia kebaikan. Orang baik, orang saleh. Wala uzaki 'alallahi ahada. Ni petua dia untuk berkata, saya nampak pada orang yang tanya ni kebaikan. Saya tak tahu lebih dari itu. Saya serahkan kelemahannya kepada Allah. Tapi saya nampak semuanya baik-baik. Itu saja yang saya tahu. Jangan melampau-lampau memuji. Jangan melampau-lampau mengkeji. Boleh buka table, Ustaz. Baik, itulah di antara kebenaran dalam memuji. Maknanya taklah secara total dilarang. Ada ketikanya dibenarkan apabila kita meyakini pujian tersebut mendatangkan kebaikan kepadanya, tidak melampau-lampau, tidak ekstrim, dan kita tahu ia menjadi contoh kepada orang lain. Ya, macam kita puji ketua pengawas yang hadir awal, yang baik, bertanggungjawab, itu bagi motivasi kepada anak-anak. Itu tak ada salah, cikgu-cikgu sekalian. Tapi puji yang tidak dibenarkan ni adalah pujian yang akan menyebabkan dia makin jadi sombong, jadi ke laut lah pergi nanti selepas itu. Maka ini yang tidak dibenarkan, sehingga boleh menyebabkan pujian melampau padahal banyak kekurangan yang kita tidak tahu, itu tidak dibolehkan. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi nak puji boleh, tetapi jangan sampai kita membuatkan seseorang tersebut rasa bongkak dan rasa tinggi diri. Baiklah, ada soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook, Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah berdosa sekiranya apa yang kita lafazkan tidak selari dengan hati, seperti ungkapan yang sering disebut bohong sunat, walaupun tiada istilah sedemikian dalam Islam? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Kak Yat, Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat atas soalan. Tipu sunat, Ustaz. Bohong sunat. Bohong sunat ni pun satu konotasi, satu perkataan yang kurang sesuai sebenarnya untuk nyatakan. Kerana sunat adalah kebaikan, bohong tu adalah perkara kemungkaran. Betul. Mungkin yang dimaksudkan oleh orang Melayu kat sini adalah hilah. Hilah ni dalam konteks kekeluargaan untuk mengelakkan persisihan. Ia ada kebenaran-kebenaran tentu dibenarkan. Tapi apabila dia digunakan, dia akan bawa kepada banyak lagi perkara-perkara penyelewengan. Contoh, seorang suami ditanya oleh isterinya, "Apa nak makan?" Isteri mungkin tengah diet. Jadi dia tahu kita pergi rumah mak ayah kita, mungkin kita dah makan. Dia tak nak masak, contoh. Ini cerita oleh Imam Ghazali, saya tak bagi contoh ni hidup. Contoh Imam Ghazali bawakan. Ini nama dia hilah. Hilah ni berarti kita nak elakkan isteri kita ada susah hati, kita pun tak mau dia payah. Dah makan. Nanti dia tanya pula, makan kat mana? Makan rumah ayah lah.
Padahal mak ayah kita tak sempat masak untuk kita. Makan apa dia tanya pula. Makan mi goreng. Mi goreng mamak ke? Jadi panjang tuan-tuan. Jadi itu sebabnya dalam hilah ni kena diguna secara waspada untuk mengelakkan pertikaian, perselisihan. Tapi jangan dia menjerumuskan kita kepada lebih banyak penipuan. Kita dah bohong sekali, bohong nombor 2, bohong nombor 3, hingga ke 100 kita masih lagi berbohong. Maka awasi diri kita daripada terjerumus dalam perkara-perkara seperti ini. Itu sebab Allah turunkan ayat ketika muhasabah para sahabat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, takwa penuh kepada Allah. Dan jadilah kamu di kalangan orang-orang yang benar. Takwa satu tahap, benar itu lebih tinggi nampaknya. Jadi tuan-tuan, dalam kehidupan hilah itu dilakukan, tapi hendaklah dengan kawalan. Ya, hilah masuk kalau Melayu ni mungkin bohong sunat. Jadi boleh dibenarkan, tapi dalam keadaan yang tertentu. Ya, anak kata begitu, ayah ada duit tak? Kita memang tak ada duit. Ada nak, alhamdulillah ada. Kita tak boleh urusan. Betul tak? Macam Nabi SAW ketika hampir wafat sekalipun, datang Sayyidina Ali menziarahi Nabi, maka ditanya para sahabat, macam mana Rasulullah? Rasulullah jawab, khair, alhamdulillah, baik. Tidak gitu bohong. Itu bukan bohong namanya, itu hilah. Untuk mengelakkan suasana jadi satu hektik, fauda, maka kita boleh berkata perkara-perkara seperti itu dengan niat untuk menenangkan keadaan. Tapi hendaklah dengan pengawasan seperti yang telah jelaskan tadi. Baik Ustaz, makna hari ini kalau kita nak elak, hati-hati jangan sampai berpanjangan Ustaz ya. Ya. Sampai kita berpanjangan menipu adik-beradik kita ataupun saudara mara kita. Baiklah, kita nak berehat seketika kepada keluarga besar dan anak ustaz. Kita kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Moga-moga apa yang telah Ustaz kongsikan dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah, soalan seterusnya yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook juga, Aiman Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Adakah sewaktu di padang mahsyar akan berlaku salah menyalah kerana tidak menggunakan bibir dan lidah dengan baik sewaktu di dunia, dan lidah dan bibir juga akan dikunci dari mengeluarkan hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Aiman atas soalan. Silakan Ustaz. Kita baca surah Yasin selalu. Antara ayat yang kita bacakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahawa Allah berfirman menjelaskan kepada kita, hari ini kami akan seal mulut mereka, dan yang akan berkata-kata dengan kami adalah tangan mereka dan kaki mereka, anggota badan mereka, apa yang telah mereka lakukan di dunia. Sehingga dalam ayat lain mengatakan bahawa mulut ini bertanya kepada anggota lain, lima syahidtum alaina qalu antakana Allahu allazi antaka kulla syai'in. Maka setiap anggota akan berkata, kami tak ada pilihan kerana Allah menjadikan kami bercakap, memberitahu kami. Bahkan sebelum berlakunya kiamat sekalipun, dalam hadis-hadis tentang kiamat, asyaratu sa'ah, tuan-tuan sekalian, nanti akan berlaku seorang lelaki bersama dengan isinya. Tiba-tiba sebelum bersama isinya, kedua pehanya berkata kepada isinya, cakap, wahai perempuan, sebenarnya suami kamu boleh berzina dengan seorang perempuan yang lain. Pehanya akan bercakap. Jadi tuan-tuan, benda ni bukanlah satu benda yang mustahil dan pelik. Kerana pada hari ini telefon kita pun boleh bercakap, kereta kita pun boleh cakap, minyaknya kurang sebagai contoh. Ya, jadi macam-macam bukti yang menunjukkan kebenaran firman Allah ni, penjelasan daripada Nabi kita, hendaklah kita awasi di akhirat nanti perkara ini semuanya akan berlaku. Maka hendaklah kita menjaga lidah kita dan juga anggota kita semuanya daripada melakukan perkara-perkara yang haram.
Kerana di akhirat besok semuanya akan menjadi saksi di depan Allah SWT. Baik Ustaz, tadi pada pertengahan perbincangan kita Ustaz ada menyebut tentang yang laknat ini haram. Tetapi jika kalau kita tengok pada sirah Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah melaknat orang sembelih selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya dibenarkan ataupun tidak laknat ini? Baik, da'i dan juga para penonton rahmati dikasihi Allah sekalian, memang ada hadis tersebut. Hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Muslim dalam bab ad-dhahi, iaitu Nabi SAW sabda, la'anallahu man zabaha li ghairillah wa la'anallahu man awa muhdithan wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man ghairal manar. Allah melaknat yang pertama sekali orang yang menyembelih kerana selain Allah. Yang kedua, Allah melaknat seseorang yang memberi bantuan kepada orang melakukan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang larang dalam Islam diada-adakan, maka orang itu diberi perlindungan. Orang ini dilaknat oleh Allah. Yang ketiga, orang yang dilaknat oleh Allah ialah orang yang melaknat ibu bapanya. Macam mana orang boleh melaknat ibu bapa? Dalam hadis lain menerangkan orang itu melaknat ibu bapa orang lain, dan akibatnya orang yang dilaknat ibu bapanya itu melaknatnya pula. Jadi seolah-olah orang yang melaknat ibu bapa orang lain mengakibatkan ibu bapanya sendiri dilaknat, orang itu seumpama melaknat ibu bapanya. Maka orang ini dilaknat oleh Allah. Dan yang terakhir sekali, Allah melaknat orang yang mengubah batu sempadan, mengalihkan batu sempadan. Dia nak rumah dia besar sikit, dia kata pokok durian tu masuk kawasan rumah dia. Dia buat rumah sengaja masuk tanah orang, dia mencerobot tanah orang. Ini orang dilaknat oleh Allah. Jadi dalam hadis yang kita bincangkan ni, kata Imam Nawawi, menunjukkan laknat ini perkara yang dilarang oleh Allah. Tapi kenapa Rasulullah melaknat individu ataupun insan tersebut? Kata Imam Nawawi, i'lam anna la'nal muslim al-masun haram bi ijma'il muslimin wa yajuz la'nu ashabil awsafil mazmumah ka qaulika la'anallahu adh-dhalimin la'anallahu al-kafirin la'anallahu al-yahuda wan nasara la'anallahu al-fasiqin wa la'anallahu al-musawwirin wa nahwa zalik. Kata Imam Nawawi, Imam besar mazhab Syafi'i, dalam syarah Muslim kepada hadis ini menerangkan memang Nabi ada melaknat individu tertentu, tapi kita kena belajar bahawa Nabi melaknat secara general. Tak boleh kita spesifikkan laknat Allah atas engkau, tak boleh. Tapi kalau kita laknat Allah melaknat orang yang mengalih batu sempadan, kita termasuk ke siapa? Siapa yang makan cili dia terasa pedasnya. Maka dalam Islam disuruh kita untuk berkata demikian secara umum, mesejnya umum. Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah. Allah melaknat orang yang menjadikan kubur itu tempat untuk disembah sebagai contohnya, seperti orang Yahudi Nasara. Nabi menyebut secara umum. Nabi tidak menyatakan secara spesifik. Maka dapatlah kita faham laknat itu dilarang oleh Islam andai ia ditujukan direct kepada seseorang. Tapi jika disebut secara umum, itu dibenarkan. Baik Ustaz, jadi semoga kita dijauhkan daripada 4 golongan ini. Yang pertama, sembelih selain Allah. Yang kedua, beri bantuan kepada orang yang melakukan bid'ah. Yang ketiga, melaknat ibu bapa orang lain. Yang keempat, laknat mengalihkan batu sempadan. Jadi semoga kita dijauhkan daripada 4 golongan ini. Baiklah, soalan seterusnya diajukan oleh Izzara di Facebook juga. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kelebihan bagi orang yang sentiasa mengamalkan ayat kursi dalam rutin hariannya? Apakah ia dapat menyucikan hatinya, justru menjadikan seseorang itu sentiasa menjaga lidahnya dari berkata-kata yang tidak bermanfaat? Mohon perkongsian ilmu. Sekian, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Izzara atas soalan berkenaan ayat kursi Ustaz. Ada banyak kelebihan dalam ayat kursi seperti disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan milikilah tafsir Ibn Kathir. Kempen yang kita kena adakan selalu, satu rumah satu tafsir. Tafsir Ibn Kathir ni antara tafsir yang terbaik. Dia satu sekolah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir, satu rumah satu tafsir, satu masjid satu tafsir. Supaya kita dapat memahami banyak lagi ayat yang dikehendaki oleh Allah, kerana baca terjemahan je tak cukup. Jadi tuan-tuan, bila merujuk kepada perkara ini, kalau kita perhatikan, ayatul kursi ini disebut dalam banyak hadis kelebihannya. Contoh dalam hadis riwayat dalam Dalail Nubuwah, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah mengalahkan jin sebanyak 3 kali. Jin itu berkata, kalau kau kalahkan aku ajar kau satu ayat azimat. Ayat ini ayatul kursi. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, bahawa Nabi telah bersabda kepada Musa Asy'ari ataupun Ubay bin Ka'ab, apakah ayat yang paling hebat dalam Al-Quran yang mengandungi Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung? Maka Nabi memberitahu itulah ayatul kursi. Sahabat memberitahu ayatul kursi, Nabi berkata, betul apa yang kau katakan itu. Jadi ayatul kursi ini punya nama keagungan Allah. Kerana kalau kita hayati, dia merujukkan kepada satu bentuk kepasrahan kepada Allah, bahawa kita tak punya apa-apa dan Allah itu maha berkuasa. Disebut oleh Imam Ibn Katsir tafsirnya ketika menggambarkan ayat seperti ini juga ada dalam kitab Taurat, iaitu Nabi Musa bertanya kepada Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah tidak ditimpa mengantuk dan juga terlelap, Allah tidak berlaku maha suci Allah daripada kelemahan-kelemahan itu.
Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, macam mana Allah pegang langit dan bumi tak jatuh, ya masiku samawati wal ardi antazula. Maka Allah menyuruh Nabi Musa ni untuk memegang 2 biji botol. Pegang 2 botol, pegang. Nabi Musa tak tahan mengantuk, kan lama sangat. Akhirnya botol itu berlanggar dan pecah. Maka Allah beritahu kepada Musa AS, demikianlah kalau aku tidur, langit bumi ni hancur semuanya. Maka tuan-tuan yang mulia sekalian, ayat ini menggambarkan keagungan Allah. Jadi membacanya selamat daripada syaitan. Bahkan dalam hadis dikemukakan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahawa seseorang itu akan terpelihara daripada segala keburukan, melainkan bila datang ajalnya maka dia akan dimatikan oleh Allah selagi dia beramal dengan Ayatul Kursi setiap kali lepas sembahyang. Jadi orang muda macam mana sibuk sekalipun, tolong pastikan diri kita bertasbih, bertahmid, bertahlil lepas daripada bertakbir selepas daripada sembahyang itu, dan jangan lupa baca Ayatul Kursi, berdoa mudah-mudahan Allah makbulkan lepas sembahyang. Ini kelebihan-kelebihan yang sangat banyak terkandung dalam hadis-hadis yang membicarakan tentang kelebihan Ayatul Kursi. InsyaAllah semoga Allah memberikan kita ruang untuk membaca Ayatul Kursi paling kurang selepas solat fardu. Baiklah Ustaz. Tadi pada faktor yang ke-12, iaitu 20 faktor yang Ustaz kongsikan daripada Imam Ghazali tadi, iaitu dilarang mengumpat, dilarang ribah Ustaz. Jadi adakah mengumpat ni, adakah mengumpat yang dibenarkan? Baik. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Kata terjemah Bukhari rahimahullah fi sahihi bi qawlihi, ada Imam Bukhari menamakan satu bab daripada Sahih Bukhari itu tuan-tuan. Bab ma yajuz min zikri nas nahwa qawlihim at-tawil qasir. Bab pada menyatakan kebenaran untuk menyifatkan manusia dengan satu sifat yang memang tidak boleh dielakkan, kerana nama itu dah kekal dengannya. Contohnya kalau saya kat Melaka lah, ada orang mat ramai sangat, ada mat katak, ada mat panjang, mat pendek. Orang panggil nama orang seperti itu. Itu gelaran yang sudah tidak dapat diasingkan daripada orang tersebut. Tidak lagi dianggap satu kejian ataupun celaan ataupun umpatan. Kata Imam Nawawi menjelaskan, tubahul ghiba li gharadin syar'i'in li sittati asbab. Ada 6 perkara yang menyebabkan kita dibenarkan untuk mengumpat. 6 perkara. 6 perkara saja yang tidak ada 7. Tidak ada 7. Yang pertama at-tazallum. Tazallum fayajuzul mazlum an yatazallam ila sultan. Keharusan seorang yang dizalimi untuk mengadu kezaliman berlaku terhadapnya pada hakim. Beritahu pada orang, saya dizalimi, contohnya isteri lah, beritahu suami tidak balik sekian lama, suami tak bagi duit. Ini mengadu dalam bab kena zalim. Maka orang yang kena zalim, hendaklah dia mengadu untuk menyelesaikan masalah. Ini bukan mengumpat. Dengar baik kita bukan mengalakkan perceraian, bukan, tapi ini kebenaran yang ada dalam Islam supaya tidak berlaku kezaliman. Yang kedua, isti'anah ala taghyiril munkar wa radil 'asi ila shawab. Dalam proses kita untuk mengatasi kemungkaran dan mengelakkan kemaksiatan itu supaya ia kembali menjadi satu kebenaran. Contohlah dalam berlaku kes yang semua orang heboh cerita pada hari ini, daging tidak halal dan sebagainya. Maka semua orang terlibat untuk menyelesaikan masalah. Tahniahlah kepada pihak-pihak yang begitu prihatin, serta penggunanya, orang Islamnya yang sangat prihatin menyebarkan. Ini bukan mengumpat, ini keperluan, ini kewajipan sebenarnya. Yang ketiga, istifta. Istifta ni iaitu kita minta fatwa. Bi an yaqul mufti zalamani fulan. Dalam konteks kehidupan ni kadang-kadang kita minta fatwa. Cerita tentang mana, tanya pada mufti, tuan mufti saya nak tanya bahawa saya adik-beradik semua dapat harta kecuali saya, ayah saya zalim pada saya. Ini fatwa, ini boleh ditanya. Mufti kena jawab untuk jadi penyelesaian kepada masalah masyarakat. Lagi yang keempat, yang dikatakan kebenaran itu tahzirul muslimin minasyarr wa zalika min wujuh. Iaitu kita nak menerangkan kepada masyarakat tentang kesilapan, kemungkaran, kemaksiatan yang berlaku dalam beberapa bentuk. Contoh yang pertama, jarhul majruhin. Dalam ilmu hadis ada satu bab namanya ilmu jarh wa ta'dil. Iaitu ilmu untuk menerangkan peribadi seseorang kerana dengan kesan penilaian itu memberi kesan kepada hadis. Jadi tuan-tuan, masih nak ambil tuan. Rasa pendek sangat masa. Kemudian al-ikhbar bi aibin indal mesyuarat. Dalam mesyuarat kita terpaksa cerita. Orang ni MIA. Missing in action. Selalu hilang. Pukul 10 je hilang. Terus tak balik-balik. Maka ini perlu diberitahu pada pemilik syarikat. Contohnya ketua dan sebagainya. Ada banyak lagi perkara. Kemudian yang kelima saya nak sebut, bahawa dalam kehidupan ni kebenaran untuk menceritakan perkara-perkara fasik dan perkara-perkara bid'ah. Contohnya jabatan agama bertanggungjawab untuk memberitahu masyarakat adanya ajaran sesat. Fulan ni dicam sedang buat ajaran sesat, dia menyesatkan orang. Ini bukan mengumpat. Ini wajib diberitahu. Ini tanggungjawab. Dan yang keenam, ta'rif fa idza kana ma'rufan bi laqab kal a'mash wal ajr wal a'raj wal qasir wal a'ma. Ini tadi telah dijelaskan oleh Imam Bukhari. Ada kalanya kita memanggil orang dengan gelaran a'mash, rabun maknanya. Ada ulama hadis namanya Sulaiman al-A'mash, Sulaiman yang rabun. Kerana namanya gelaran seperti itu. Ada orang namanya al-Ahnaf, juling.
Kita bukan gelar dia sebenarnya. Memang begitu. Itu majuling ya. Jadi ini tidak salah untuk dinyatakan gelar orang katak dan sebagainya. Mungkin nama itu dah berkekalan untuknya si hitam. Ini bukan mengkeji, ini adalah kebenaran yang keenam dalam konteks mengumpat yang dibenarkan oleh syarak. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi 6 benda yang boleh kita umpat, bukan 7 bab kata Ustaz dia, 6 sahaja ya. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada kesimpulan dan doa ringkas sebagai penutup program kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Saya bacakan satu syair yang menarik ya. Boleh Ustaz. Ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka annahu thu'banu kam min fil maqabi min qatili nafsuhu kanat tahabu liqa'ahu syaja'anu. Wahai saudara, jagalah lidah kamu kerana ia sangat bahaya, ia lebih bahaya daripada ular tedung, ular bahaya. Berapa ramai orang yang telah mati dikuburkan, disemadikan adalah disebabkan dibunuh oleh lidahnya sendiri. Sedangkan masa hidupnya dulu merupakan panglima-panglima yang digeruni oleh orang ramai. Jadi ramai orang yang terbunuh kerana kata-katanya silap pada orang lain. Dan para ulama berkata, Yahya bin Mu'az contohnya berkata ya, sebenarnya hati ini dia ibarat periuk. Periuk kita tahu masak dengan apa kan? Masak kuah sup ke, masak asam pedas ke, tak tahu. Tapi yang menjadikan kita tahu apa rasanya adalah senduk. Jadi lidah ni adalah senduk. Apa terdapat dalam hati kita diterjemahkan lidah. Kalau orang itu katanya keji, sebenarnya hatinya kotor. Orang itu kata-katanya baik, sebenarnya dirinya penuh dengan kebaikan. Jadi jaga diri kita tuan-tuan daripada kata-kata yang dilakukan itu kerana ia menjadi ukuran kepada orang. Ada kalanya kita bercakap, bila jangan bercakap itu orang nampak kebodohan kita. Kalau kita tak bercakap kan baik. Jadi ini antara kata para ulama yang perlu disebut, kata Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Jadi setakat ini saja dulu, kita sama menutup dengan doa. InsyaAllah Ustaz. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rawwana shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana min nifaq wa amalana min ar-riya wa alsinatana min al-kazib wa a'yunana min al-khiyana. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Kepada anda sedang penonton, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator kita Da'i Hilman dan juga panelnya Ustaz Muhammad Abdullah. Topik fiqh, fiqh munakahat, bermula jam 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, pokok nangka di tepi lombong, buahnya jarang banyak duri. Jangan suka bercakap bohong, bercakap temberang ke sana kemari. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.